Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. La haula wa la quwwata illa billah al-aliyyil azim. Wa ba'du, alhamdulillah. Pertama dan selamanya, mari sama-sama kita panjatkan rasa syukur pada Allah Subhanahu Wa Taala kerana pagi yang berbahagia ini berhujung minggu kita, tanggal Sabtu 13 Jun 2020 bersamaan dengan 21 Syawal. Kan? Sudah 21 hari kita berada dalam bulan Syawal. Kini boleh merentas negeri, balik kampung. Namun kita masih berada dalam fasa PKPP pemulihan, fasa kawalan pergerakan pemulihan. Patuhi SOP adalah keutamaan. Sidang penonton yang berbahagia dan dirahmati Allah, selamat menonton. Tanyalah Ustaz, biar tahu, jangan keliru. Bagi ini mudah-mudahan bersemangat untuk menuntut ilmu. Di awal-awal pagi kita buka rancangan kita pada pagi ini, dan seperti biasa, jom kita tinjau terlebih dahulu berkenaan dengan status terkini kes COVID-19 di Malaysia. Mari kita saksikan di skrin TV anda. Kalau dapat kita lihat dari Jabatan Kesihatan Malaysia, Kementerian Kesihatan Malaysia 12 Jun 2020, kalau kita dapat lihat di situ, kes baharu ada 33 kes, kes import ada 16 dan kes tempatan ada 17. Di situ juga kita dapat lihat kes sembuh baru ada 103 kes dan kematian baru ada 1, dan menjadikan jumlah kes aktif 1,115, jumlah kes sembuh 7,168 dan jumlah kematian 119, menjadikan kes keseluruhan 8,402 kes. Kalau kita dapat lihat, turun naik dalam bilangan kes yang baru, yang lama kita dapat kita lihat yang baru ini. Jadi sama-sama kita doakan supaya dapat reda cepat, dapat kembali seperti biasa, dan mungkin ada sahabat-sahabat kita yang sedang dirawat, kita doakan supaya cepat sembuh, dan yang paling penting kita jaga tanggungjawab kita, kita jaga, kita saling menjaga di antara satu sama lain, patuhi SOP yang telah ditetapkan. Baik, penonton yang dirahmati Allah, tajuk kita pada hari ini berkenaan dengan apa yang berkisar dalam kehidupan kita, dan mungkin tiap-tiap hari, bukan mungkinlah, memang tiap-tiap hari kita melakukan perkara ini, yakni makan. Kan? Jadi apa yang baik di situ? Kalau sebelum ini dalam rancangan Tanya Ustaz, kita ada bawakan juga berkenaan dengan adab makan, tetapi dalam konteks hadis. Tetapi hari ini kita dalam akhlak. Apa yang dapat kita lihat adalah adab makan. Bagaimana akhlaknya? Sebentar lagi kita akan bawakan perbincangan kepada anda. Persoalan-persoalan dari penonton kita akan ambil. Baik. Dan mungkin ada penonton yang nak bertanyakan soalan pada pagi ini, boleh pergi ke 3 saluran kita seperti biasa. Untuk buat panggilan boleh pergi ke 0377261603, atau nak terus WhatsApp juga boleh di talian 011112336480. Nak terus juga pergi ke Facebook Tanyalah Ustaz di Tanyalah Ustaz TV3. Di situ kita ada buat secara langsung bagi mereka yang tak berkesempatan untuk melihat di kaca TV di rumah, boleh melihat di mana anda berada menggunakan peranti anda. Sidang penonton, ahli panel yang bakal menjawab persoalan kita pada pagi ini sentiasa tersenyum manis orangnya, dan namanya adalah Ustaz Muhyiddin Mokhtar. Apa khabar Ustaz? Alhamdulillah sihat. Alhamdulillah Ustaz. Ya, Azrin sihat ya? Alhamdulillah sihat Ustaz. Jadi Ustaz, ceria pagi ni? Ni dah boleh balik kampung tak boleh. Kampung di mana Ustaz? Ya, kampung saya di Kelang. Oh, kampung di Kelang. Tapi mertua saya berada di tempat Kelantan. Memang plan nak balik kampung, cuba kita cari masa yang mungkin agak kurang sibuk lah. Awal-awal ni memang sure hari ni jalan sesak. Meraihkan raya yang tertunda. Raya yang tertunda. Dan ada yang kata Rabu tadi 1 Syawal fasa 2. Allahu Akbar. Baik Ustaz, mungkin ada sedikit mukadimah untuk perbincangan tajuk kita pada pagi ini berkenaan dengan adab makan. Jadi Ustaz, silakan. Terima kasih Dia Azri. Ya. Auzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sidang penonton setia rancangan Tanyalah Ustaz. Mudah-mudahan kita semua dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah. Alhamdulillahil alamin, wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi washabihi ajma'in. Qala rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatan min lisani yafqahu qawli. Amma ba'd. Baik, tuan-tuan puan-puan dirahmati Allah Subhanahu wa taala,
Islam ni memang satu agama yang sangat cantik mengatur kehidupan kita, dan cantiknya Islam kita ialah pada akhlak dia. Sebab itulah Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam diutus ini untuk menyempurnakan akhlak yang mulia. Innama bu'itsu liutammima makarimal akhlak. Dan akhlak ni mencakupi seluruh aspek kehidupan kita. Dan pastinya dalam kehidupan kita yang sering tak boleh pisahkan minum kita ialah makan. Biasa kita bangun pagi pun kita teringat makan juga. Dan tengah hari makan, petang, malam, sebelum tidur pun kita ada makan. Kadang 6 kali sehari, Ustaz. Betul. Jadi itulah betapa pentingnya kita menjaga akhlak, dan kita perhatikan bagaimana tata cara dan juga orang kata etika kita ketika kita makan, kerana Islam itu menitik beratkan tentang kepribadian akhlak kita. Baik, tuan-tuan puan-puan, penonton yang mati Allah Subhanahu wa taala, pastinya kita sebagai orang Islam akan merujuk kepada Al-Quran dan Sunnah untuk melihat bagaimana akhlak yang perlu dijaga dan kepentingan kita menjaga akhlak ketika kita makan. Dan akhlak kita makan ni kita boleh bagikan kepada tiga kategori. Yang pertama sebelum kita makan, yang kedua ketika kita makan, yang keempat, yang ketiga ni selepas kita makan. Di situ memang cantik Islam telah memberi panduan kepada kita, menunjukkan betapa orang Islam ni cukup hebat, beradab, berakhlak, cukup mulia, tetapi terkadang ialah sedihlah kita lihat kadang antara teori dan realiti. Jadi marilah sama-sama kita sebagai orang Islam kita amalkan akhlak Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, sunnah-sunnah Nabi dalam kita makan untuk kita menjadi manusia yang terbaik, dan akhirnya kita ini diredai oleh Allah Subhanahu wa taala. Di dunia orang suka, orang pandang hormat, dan di akhirat Allah Taala suka pada kita. Pastinya nikmat yang tidak ada yang terlebih baik apabila Allah Taala redha kepada kita, dan akhirnya syurga itu menjadi milik kita insya-Allah. Insya-Allah, amin. Berkaitan dengan pemakanan ni, dalam Al-Quran Allah Taala menyebutkan surah Al-Baqarah ayat 172 yang berbunyi ya ayyuhalladzina amanu kulu min thayyibati ma razaqnakum washkuru lillahi in kuntum iyyahu ta'budun. Maksudnya wahai orang-orang yang beriman, makanlah daripada perkara-perkara makanan-makanan yang baik yang kami anugerahkan, rezekikan kepada kamu. Tengok, Allah Ta'ala tekankan bila nak makan, ambillah makanan-makanan yang baik. Baik untuk tubuh badan kita, baik untuk persekitaran kita. Kerana yang baik itu pasti akan menghasilkan atau memberi kesan kepada yang baik. Dan itu adalah tanda syukur kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Washkuru lillah. Berterima kasihlah kepada Allah sekiranya kita ini adalah hamba yang mengabdikan diri kepada Allah Subhanahu wa taala. Dalam ayat yang lain, wa kulu mimma razaqakumullahu halalan thayyiba. Ini surah Al-Maidah ayat 188 yang mengkhususkan lagi di mana makanan yang kita nak makan itu mestilah halalan thayyiba, yang halal dan juga baik. Jadi maksud situ bila halal ni terkadang mungkin tak baik kepada kita. Contoh dia lah, makan nasi itu baik. Tapi terlalu banyak. Ataupun orang yang mungkin ada penyakit kencing manis, bila terlalu banyak karbohidrat daripada nasi itu tidak baik untuk kita. Jadi itu dua indikator ataupun perkara yang kita perhatikan bila kita nak makan sebab kita nak baik. Jadi itulah daripada Al-Quran jelas pada kita supaya kita menjaga adab akhlak makan kita, supaya yang pertama makanan itu mestilah makanan yang halal dan kedua baik untuk tubuh badan kita, kerana tubuh badan kita adalah amanah daripada Allah Subhanahu wa taala. Dalam hadis pun menyebutkan bahawa perlu pentingnya kita menjaga adab makan ini, tentang yang disebutkan Al-Quran tadi halan thayyibah, kerana kita tidak mahu tubuh badan kita ini membesar ataupun kita ini dibentuk daripada sumber yang haram. Nabi sebut kullu lahmin nabata min sukhtin fannaru aula bi. Setiap tubuh ada apa orang kata badan kita, daging kita yang membesar tumbuh itu daripada sumber yang haram, Nabi kata fannaru aula bihi, neraka Jahannam itulah lebih utama. Jadi kita tak nak sebab pemakanan itu kita di akhirat kita dimurkai oleh Allah Subhanahu wa taala. Kerana itulah adab-adab itu perlu jaga segi bagaimana kita nak melihat keadaan kita. Contoh dia lah tuan-tuan puan-puan, sebelum kita makan, dalam penyediaan makanan kita. Yang pertama kita pastikan bahawasanya sumber makanan tersebut sama ada segi bahan dia, benda yang baik dan juga halal. Kemudian perolehan untuk kita mendapatkan
bahan makanan itu juga adalah benda yang halal. Contoh, kita beli tepung. Tepung tu benda yang suci. Boleh kita makan, halal. Tapi tiba-tiba kita ambil ataupun kita beli, kita dapatkan tepung itu daripada duit rasuah contohnya. Jadi duit itu pun hal juga, tapi cara kita memperolehi rezeki itu dengan cara yang haram, maka hukumnya juga haram. Ya. Kemudian bahan-bahan yang kita nak masak tadi, pastikan ini memberikan kebaikan kepada kita. Bukan sekadar kita nak rasa nak sedap saja. Ya, baru ni kita dikejutkan dengan kes yang melibatkan kematian apabila memakan puding berbuih. Jadi mungkin nak buat sesuatu yang baru, segi campuran itu tidak berasaskan kepada ilmu pemakanan, akhirnya membahayakan kita. Itu memang dilarang di dalam Islam. Ya, haram hukumnya bila kita menyediakan makanan yang memudaratkan orang lain. Apatah lagi kalau kita tahu benda itu bahaya, kita buat juga, maka hukumnya adalah berdosalah sebab memudaratkan orang lain. Betul, ya. Kemudian kita makan pula. Jadi situ mengajar kepada kita bila nak makan, kita perlu memulakan dengan bacaan doa. Kemudian cara makan kita, Islam ini suatu agama yang penuh sopan santun. Jangan gelojoh. Ya, jangan kita makan terlalu banyak. Sebab itulah dalam Islam itu pun Nabi mengajar kita, sunnahnya kita makan dengan 3 jari. Cuba bayangkan Nazrin, kita makan 3 jari, apa yang kita boleh cekau, kita pegang. Dia tak boleh banyak, Ustaz. Tak boleh tak banyak. Jadi menggambarkan kepada kita supaya kita makan ini sekadar yang perlu. Memang betul lah. Ya. Imam Ghazali pun sebut, kita ini adalah satu bangsa yang kita tak makan kecuali bila kita lapar. Bila kita makan tu, kita akan berhenti sebelum kita kenyang. Itu cantik kan Islam mengajar pada kita. Betul-betul. Wallahualam. Terima kasih Ustaz untuk mukadimah tentang perbincangan kita adab makan. Dan tadi kalau kita lihat Ustaz ceritakan kepada kita, mungkin ada penonton-penonton yang berfikir bila mana sebut tentang adab makan hanya semasa makan, tetapi Ustaz nak berikan kepada kita 3: sebelum makan, semasa makan dan selepas makan. Dan kalau tadi Ustaz ada sebut berkenaan dengan makan apabila lapar dan berhenti sebelum kenyang, Ustaz kena dengan soalan kita yang pertama pada pagi ini di Facebook Tanyalah Ustaz TV3 dari sahabat kita Puan Masrifah Noor. Baik, apakah soalannya? Assalamualaikum Ustaz, ada 2 soalan. Sebaik-baik manusia itu ialah orang yang menjaga adab. Bagaimana untuk menjaga adab ketika makan dengan hidangan lauk pauk yang sedap dan menyelerakan, tetapi lauk yang kita suka itu terhidang jauh daripada kita? Adakah sunnah mengambil yang paling hampir dengan kita terlebih dahulu? Dan soalan yang kedua Ustaz, katanya adab makan yang sukar untuk kita lakukan ialah berhenti makan sebelum kenyang. Adakah makan yang berlebihan kenyangnya akan mengundang penyakit dan akan mengganggu kesihatan tubuh badan serta ibadat? Mohon pencerahan Ustaz. Terima kasih. Terima kasih juga Puan Masrifah Noor atas soalan yang ditanyakan selaku soalan pertama untuk pagi ini Ustaz. Silakan. Okey, terima kasih. 2 soalan ni. Yang pertama, kita nak kawal nak makan manhui, makanan banyak ni. Tapi dia kata jauh. Kegemaran kita pula buka ujung tu. Contohlah, memang kita favourite kan sotong sambal. Tapi jauh kat sana. Kalau meja boleh pusing tu Ustaz, mudah sikit kan. Jadi macam mana nak buat? Memang terima kasih pada Musyrifah yang bertanya. Memang Islam itu mengajar kita untuk beradab. Dan bila kita makan ni jangan nampak sangat yang kita ni gelojoh. Betul. Dan kita nak haluba sangat, kita nak penuhi apa yang kita nak. Dalam Islam ni, kita makan ni untuk apa sebenarnya? Adakah kita hidup ini untuk makan? Atau kita makan untuk hidup? Ini satu analogi ataupun satu falsafah yang memberi kesan dalam kehidupan kita. Kalaulah kita hidup ni untuk makan, maka segala usaha kita fikir untuk makan. Kita kumpul duit untuk makan. Kita buat ni untuk makan. Semuanya untuk memenuhi nafsu kita. Jadi kalau kita hidup nak memenuhi nafsu kita jadi hamba kepada nafsu. Kita tak nak mencinta sebab kita jadi hamba kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Tetapi sebenarnya Islam, kita makan ni satu keperluan untuk kita hidup. Ya. Jadi bila kita nak makan ini sekadar untuk keperluan untuk hidup, maka kita penuhi apa keperluan kita untuk hidup. Bukan keperluan untuk tekak. Kalau kita makan untuk tekak ni, Allah Rabbi, tak cukup semua tu. Tak cukup. Dan memang Allah Subhanahu Wa Taala berikan kepada kita ni ada dia punya keperluan dia. Kalau makan berapa banyak yang diperlukan. Kalau terlebih bagaimana? Setiap orang itu apa yang diperlukan. Memang dalam
ilmu pemakanan ini pun memang ada hierarki dia. Mana yang banyak, mana yang sikit. Jadi yang itu kita perlu palusi. Tapi nak bincang tentang pemakanan sihat ini bukan tempat dia di sini kan. Tapi Islam dah tekan kepada kita makan sekadar perlu. Jadi kerana itulah apabila kita makan dalam hidangan yang banyak ini, Nabi SAW nyatakan satu ketika Abdullah bin Umar bin Abi Salamah dia makan, dia masih kecil lagi bersama Rasulullah SAW. Dia kata kuntu ghulaman fi hijri Rasulullah SAW. Aku adalah anak kecil di atas ribu Rasulullah SAW, dan wa kanat yadi tatishu fi sohfah. Tangan aku ni ialah budak-budakan, ambil sana, ambil sini, ambil sana. Ya, maka Nabi kata apa? Ya ghulam simillah wa kul biyaminika wa kul mimma yalik. Di sini ada 3 etika adab yang ada Nabi SAW. Yang pertama, bila nak makan, mula baca dengan bismillah. Yang kedua, makanan tenganan. Yang ketiga ni, wakul mimma yalika. Makan makanan yang hampir dengan kita. Jadi itulah adab sunnah Nabi Muhammad SAW. Jadi kita makan makanan yang banyak, kita ambillah yang dekat dengan kita. Itu sunnah. Walaupun kadang kita minat sangat dengan makanan yang jauh tu, kita tunggulah, ya, dah sesuai wang yang dekat dah ambil. Kalau meja tu boleh berpusing-pusing, kita pusingkan, ya. Kita dah ambil mana yang dekat kita dulu, atau kita minta tolong dah habis paruh, teringat tu, boleh tolong ambilkan makanan tu dengan penuh adab dan sopan. Ya. Jadi kesimpulannya memang dalam Islam kita diminta untuk memakan makanan yang ada dekat dengan kita dulu, dan ketika makan yang jauh itu tengok kesesuaian dan adab kita. Tak salah boleh kita ambil, tetapi tak menampakkan kita ni gelojoh sangat, tak sabar-sabar. Macamlah makanan tu kalau tak dapat, dia akan hilang segala-gala. Itu soalan yang pertama. Soalan kedua berkenaan dengan tadi, susah nak amalkan berhenti sebelum kenyang tu, Ustaz. Betul. Jadi Imam Ghazali menyatakan kitab Ihya Ulumuddin, ada yang mengatakan hadis dan sebagainya, tapi itu perbincangan hadis lah. Hadis tak ada sebagainya. Tapi maksudnya itu suatu yang sangat baik untuk kita amalkan. Jadi Imam Ghazali menyatakan, nahnu qaumun la nakul hatta najur. Kami ni orang Islam ni satu bangsa yang dia tidak makan kecuali lapar. Wa idza akalna la nashba. Bila kita makan ni kita takkan rasa kenyang. Rupanya sebenarnya dalam teori pemakanan ni, yang rasa kenyang tu di mana? Rasa kenyang itu ialah dalam otak kita. Yang sampai pada otak kita itu ialah bila perut kita cukup, nak sampai maklumat pada waktu itu, ada menyatakan lebih kurang setengah jam. 30 minit pun sampai otak ni. Artinya kalaulah kita ni sampailah kita kenyang, kita rasa kenyang, artinya kita masa tu makan lagi dah menjadi berlebih pada kita. Berlebih. Sebab itulah Ghazali kata kita ni kalau makan tu kita berhentilah sebelum kita rasa kenyang. Sebab kalau kita rasa kenyang, artinya kita dah terlebih kenyang. Faham. Ya. Jadi kembali kepada bagaimana kita nak mengawal keinginan kita, nafsu kita. Memang samalah, sama semua macam tu. Dulu pun saya macam juga masa nak makan kan. Tapi bila dah sekarang ni kan, kena fikir balik. Sebelum makan tu kita gunakan Allah Ta'ala beri akal kan. Betul. Jadi kadang-kadang kena tengok. Sesekali pun kena fikir juga apa orang akan pandang pada kita. Yalah, kita ni kan makan nampak gula sangat, mesti orang kata bila makan tu pinggan tu penuh sampai tak ada ruang nak bubuh tempat makanan. Tak nampak pinggan, Ustaz? Tak nampak pinggan. Cuba bayangkan bila penuh tu kita makan, pastinya ada ruang untuk kita nak campurkan lauk tu ni kan. Tak ada ruang, akhirnya menjatuh. Dan di situlah menampakkan kita ini satu, tamak. Yang kedua, haloba kita. Kita tak boleh nak kawal nafsu kita. Jadi nafsu itu bukan perlu dituruti, nafsu itu perlu dikawal. Jadi makanlah bukan ikut kehendak kita, tapi tengok keperluan tubuh badan kita tu bagaimana, baik ataupun tidak. Baik ataupun tidak. Wallahualam. Terima kasih Ustaz untuk jawapan untuk persoalan dari sahabat kita yang bertanya sebentar tadi, dan saya tertarik dengan Ustaz sebut dia berkenaan dengan berhenti setengah jam pula lepas kita makan tu, setengah jam baru akan sampai maklumat kenyang itu pada otak. Itulah yang selalu kita rehat selepas kita makan. Jadi sudah menutup banyak lagi kita nak kongsikan selepas ini. Jangan ke mana-mana. Kita berehat seketika. Kembali selepas ini bersama Tanyalah Ustaz, biar tahu jangan keliru.
Alhamdulillah, terima kasih diucapkan kepada semua penonton setia Tanyalah Ustaz. Biar tahu, jangan keliru, masih setia bersama menantikan seterusnya perbincangan kita bersama dengan Ustaz Muhyiddin tentang topik adab makan. Bagaimana kita sepanjang hari, bukan sepanjang hari lah, sepanjang kehidupan kita makan. Ada yang 3 kali sehari, ada yang 4 kali, ada yang 5, ada yang 6 kali sehari, macam-macam jenis. Tetapi kita terlupa nak pandang bagaimana adab kita makan, adakah baik ataupun tidak, adakah seperti yang dianjurkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kita akan perhatikan pada pagi ini. Baik, penonton, jom kita teruskan perbincangan kita. Kita nak ambil soalan dari Facebook Tanyalah Ustaz TV3 dari sahabat kita Puan Asiah Tahran. Baik, Assalamualaikum Ustaz Muhyiddin. Soalan saya, apakah hukum tidak berkongsi makanan atas sebab makanan itu tidak mencukupi? Mohon pencerahan Ustaz. Terima kasih. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Terima kasih juga kepada Puan Asiah atas soalan yang ditanyakan. Jadi Ustaz, macam mana Ustaz? Ada sikit je Ustaz makanan, dia kata tak berkongsi. Apa hukumnya Ustaz? Hukumnya bagaimana? Hukumnya bagaimana? Allahu Rabbi. Memanglah biasa kita nak tanya hukum kan. Hukumnya, kalau sunnahnya. Sebelum saya jawab segi hukum yang tidak makan, saya nak jawab dulu hukum yang sepatutnya bagaimana. Sepatutnya bagaimana? Di antara sunnah Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam ialah kita digalakkan untuk makan berjamaah. Makan berjamaah. Ya? Dan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam kehidupan dia akan sentiasa mencari sahabat untuk makan bersama. Apabila tidak diri dan orang kata makan di rumah bersama dengan ahli keluarga Rasulullah SAW. Tapi bila di luar, maka Nabi akan sentiasa berusaha untuk mencari orang yang makan bersama. Dan memang para sahabat sikapnya begitu. Kerana bila berjemaah tu dia ada barakah. Ada keberkatan dia. Jadi apabila makan bersama-sama, berkongsi makanan tu hukumnya sunnah. Jadi kalau tak nak makan bersama tu sebaliknya lah. Bila sunnah maksudnya tidak digalakkan. Atau istilahnya kita sebagai makruh. Ya? Ataupun khilaful aula. Khilaful aula maksudnya kalau tak buat macam tu lebih baik. Artinya lebih baik kita makan bersama dengan orang lain. Baik, tuan-tuan puan-puan dimati Allah Subhanahu Wa Taala. Segi makanan sikit banyak ni, dia kecukupan itu satu yang subjektif. Ya. Jadi Nabi Muhammad SAW sentiasa menggalakkan para sahabat makan bersama. Kalaulah ia banyak, maka di situ ada barakah. Tapi kalau sedikit, di situ Allah Taala akan mencukupi kita. Ya. Dan makan itu sebenarnya bukanlah banyak itu yang menjadi keutamaan, tetapi keberkatan dalam kita memakan makanan itu yang lebih utama. Dan pastinya apabila ikut sunnah Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, di sana ada barakah. Jadi sangatlah cubalah berusaha walaupun sedikit kita kongsi sama sedikit. Nabi Muhammad SAW bila ada sebiji buah tamar pun dia akan berkongsi dengan sahabat dia. Kerana dia nak dapatkan barakah di dalam rezeki yang Allah Ta'ala berikan kepada kita. Jadi jangan risau, jangan malu kalau makanannya sedikit. Bagilah mana yang ada. Ya. Jadi insya-Allah kita akan saling memahami, kita inginkan keberkatan daripada Allah Subhanahu Wa Taala. Kalau cerita hukum tadi memanglah tidak digalakkan, tak sepatutnya. Kongsilah mana yang ada. Jadi kadang ada tetamu yang tanpa diduga datang ke rumah kita minta terjaja, kita bersedia, kita buat biasa, ceria je. Minta maaflah tak bersedia, kita makanlah apa yang ada. Tetamu pun tak kisah. Bukan dia datang nak makan. Tujuan nak ziarah. Ya, betul. Kita makan bersama-sama, datang ke pejabat. Kita dah mula bekerja kan. Dengan PKPP ini, kita buat makanan, kita kongsilah. Ya, kerana dengan berkongsi itu, kita akan mendapat keberkatan di samping kita amalkan sunnah Nabi Muhammad SAW sentiasa berkongsi dengan makanan yang ada. Wallah. Terima kasih Ustaz. Tengok pula tetamu tu dia datang tanpa diduga. Elok pula dia datang tu tengah kita makan pula Ustaz. Lagi kita jenuh untuk cover macam mana ni tak cukup ni, tapi berkongsilah walaupun sedikit Ustaz. Jangan risau. Jangan risau. Mesti ada punya cukup. Baik, sedang penonton, itu jawapan untuk persoalan kita sebentar tadi, dan kita nak ambil pula dari sahabat kita Puan Siti Nurbayah. Soalannya, Assalamualaikum Ustaz. Ada 2 soalan juga di sini. Yang pertama, bagaimanakah cara untuk mengikuti sunnah Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam ketika makan, iaitu mengunyah makanan sebanyak 40 kali, kerana ada yang sukar untuk mengunyah kerana tidak mempunyai gigi. Dan apakah kelebihan mengunyah sebanyak 40 kali? Dan soalan yang kedua, adakah dibolehkan memarahi anak-anak yang suka makan bersepah
ketika berhadapan depan makanan, dan apakah cara untuk mengajak anak-anak itu untuk tidak membazir makanan? Mohon pencerahan Ustaz. Terima kasih juga Puan Siti Nurbaya. Soalan yang ditanyakan berkenaan dengan makan 40 kali kunyah dan juga mendidik anak supaya tidak makan bersepah dan membazir. Bagaimana Ustaz untuk soalan yang pertama? Ada yang sebut 40, ada yang sebut 44 kali. Yang mana Ustaz? Baik, terima kasih. Bertanya tentang makan kunyah 40 kali. Yang sebenarnya ialah apabila kita makan itu ialah kita makan dengan cara yang betul. Makanan itu dikunyah dengan sempurna supaya proses penghadaman berlaku dengan sempurna dan tidak membahayakan tubuh, badan dan kesihatan kita. Betul. Jadi 40 kali ke 30 kali kita tidak ada sesuatu yang sabit lah. Saya pun tak jumpa di situ. Kalau jumpa, Nazrin beritahu saya tentang sampai mengunyah 40 kali. Cuma kebiasaan kita lah untuk kita kalau menghafal kita kena baca 40 kali supaya kita menjadi lebih mantap dan menjadi budaya kita, kebiasaan kita. Ya, betul. Jadi yang penting sunnah Nabi bila kita nak makan inilah kita makan dengan baik dan sempurna agar ia tidak memudaratkan kepada kita. Contohlah kalau kita ada gigi yang sempurna, cukup kita kunyah 10 kali. Kita nak kira 1, 2, 3 pun susah juga. Lambat saya. Lambat kan. Jadi yang penting makanan itu dikunyah dengan sempurna agar ia orang kata proses pencernaan, penghadaman makanan itu dapat lakukan dan kita pun taklah tercekik kan. Kali kemudian makan ni kita telah terlalu cepat sangat. Betul. Nampak kita ni gelojoh dan tergesa-gesa sehingga memudaratkan pada kita. Itu yang sunnah dalam kehidupan kita. Bila makan perlu dikunyah dengan sempurna. Ya, betul. Dan bila kunyah tu kita jagalah segi keharmonian makan bersama-sama. Kadang kita nak kunyah sampai kocak. Itu pun tidak ada adabnya juga kan. Jadi itu yang perlu kita jaga. Faham. Kemudian bila kita makan bersama dengan anak-anak, anak ni masih kecil, memanglah namanya anak kecil. Biasalah dia pun orang kata nak dia belum biasa dengan budaya untuk makan dengan cara yang betul. Orang kata tidak menyepahkan makanan. Jadi tanggungjawab ibu bapa adalah mendidik dan membimbing. Bukan memarahi. Sebab kalau marah dia tidak akan mendatangkan kebaikan kepada anak tersebut. Yang pertama, anak dia tak tahu, mungkin dia tak tahu benda itu salah. Tapi dia dimarahi di atas sesuatu sebab yang dia mungkin akan terasa apa salah aku. Dan akan menimbul kebencian anak kepada kita yang marah. Jadi lebih baik kepada ibu bapa bila anak-anak yang belum tahu cara makan dengan cara adat yang betul, kita bimbing dia. Kalaulah dia bersepah, minta dia kutip balik ataupun susun balik, bersihkan. Makan bersepah tu maksudnya makanan bersepah itu dikutip balik dan kemaskan supaya tidak kotoran. Kalau jatuh tempat yang kotor, memang kalau kita ikut sunnah Nabi Muhammad SAW, ada makanan yang jatuh itu kita kena kutip balik. Tapi tengok keadaan lah. Sebab budaya masyarakat orang Arab, dia makan roti. Roti ni satu bahan makanan yang kering. Bila jatuh, kita boleh melekat, kita boleh bersihkan dan kita boleh makan balik. Itu sunnah Nabi bila jatuhkan. Tapi sekiranya makanan itu benda yang basah. Dan basah itu kita tak boleh nak tu, maka kita kena urus yang itu kepada tempat yang sepatutnya. Buang dalam tong sampah atau beri makanan kepada makhluk ataupun haiwan-haiwan yang lain. So kepada ibu ayah, kalau anak-anak menyepah ni jangan marah, tetapi bimbing dan tunjuk ajar. Kita lah ibu bapa yang bertanggungjawab untuk mendidik anak-anak supaya mereka beradab. Kalau marah biasanya kita nak, orang kata sama nak lepas geram ataupun kita nak tunjukkan dia salah. Jadi metod pendidikan itu kurang sesuai. Betul Ustaz, betul. Terima kasih Ustaz. Tapi Ustaz, kalau kita tengok yang tadi tu ia dalam keadaan di rumah, tapi kalau contoh kita makan di kedai makan di luar dari kawasan perumahan, biasanya di kedai makan Ustaz kita makan di tempat awam, ada meja siap, kita dah order makan. Jadi bila biasalah Ustaz, sedap punya pasal, ada juga bertabur sikit-sikit. Lepas kita makan, kita terus tinggal itu, bayar dan terus balik. Tapi sisa makanan kita tu kita tak ambil Ustaz, dengan harapan, dengan kita pun fikir mesti ada orang yang kemas, ada cleaner yang membersihkan makanan tu. Adakah itu juga Ustaz dikira sebagai tak beradab juga Ustaz? Bagaimana? Islam itu cantik kan? Mengajar kita yang pertama dia kena menjaga kebersihan. Yang kedua dia akan sentiasa menjadi orang yang memberi. Betul. Yang ketiga orang yang sentiasa memudahkan orang lain. Dan yang ketiga kita kena urus sisa yang kita buat.
Contohlah sisa najis kita. Siapa yang kita urus, kita tak akan suruh orang lain urus najis kita. Betul. Jadi begitulah yang sepatutnya. Bila makanan yang kita makan sama di restoran dan sebagainya adalah lebih baik kalau kita kemas sendiri. Kalaulah kita tak kemas sendiri pun bukan lagi, tapi kita susun. Contoh pinggan mangkuk tu kan, jangan berterabur. Tapi kita asingkan, ini tempat yang kena dibuang. Pinggan itu disusun. Maksudnya kita memudahkan orang lain. Dan itulah nampak cantiknya adat dan akhlak kita bila kita makan. Bila kita dah menggunakan sesuatu, kita tahu macam mana nak kemas. Dan kemudian kita di situ, kita memudahkan orang lain. Betul lah itu kerja, orang kata bahagian cleaner ke ataupun yang pelayan tu dia kena bersihkan. Tapi alangkah cantiknya kalau kita mudahkan kerja dia. Kemaskan siap-siap saya. Kemaskan siap-siap. Lagi cantik hantar ke dapur. Satu. Kemudian kita mudahkan orang. Cuma kadang-kadang kan bila pelanggan tu ramai. Bila ramai meja dah kosong, ada pun manusia dia pun boleh duduk. Tapi kalau lah tempat masih berterabur, kita kata Allah Rabbi, inilah sikap-sikap yang terbaik. Dan saya sangat mengharapkan kepada tuan-tuan puan-puan, kita cuba budayakan selepas kita makan di mana saja, sama ada di rumah ke atau di tempat awam, kita bersihkan, kita uruskan apa yang kita lakukan. Jadi sebenarnya budaya ini bermula daripada rumah. Betul. Kalau di rumah kita biasa lepas makan kita kemas. Kita minta anak-anak kita untuk bawa pinggan, orang kata pinggan yang telah kita makan tadi, basah sambil basuh tangan, kita bawa ke dapur dan kita basuh. Lepas makan kita kemas sama-sama. Betul. Jadi hidup kita menjadi orang yang penuh dengan adab dan kita penuh kerjasama di antara satu sama lain. Tapi kalau susah kita nak budayakan di rumah orang kata dah masing-masing, dah ada bibi, dah ada maid, dah ada pembantu, dia makan pergi, akhirnya itu menjadi sikap yang tidak baik. Kerana Islam itu sentiasa memudahkan orang lain dan menggembirakan orang lain. Baik, terima kasih Ustaz. Dia mula jadi tabiat bermula dari rumah, dia akan membawa keluar, biasakan untuk menjadi manusia yang beradab. Baik, sidang penonton, kita ada pemanggil di talian. Assalamualaikum. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, siapa di sana? Saya Ismail dari Tengah. Ya, ada bunyi burung tadi ya. Dia ucap selamat pagi. Soalan saya pagi ni dengan Ustaz. Ya. Apakah kelebihan adab makan dalam satu tulang seperti makan beramai-ramai yang lazimnya yang diamalkan oleh para jemaah-jemaah tabligh? Itu je soalan saya pagi ini. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Tuan bertanyakan soalan berkenaan dengan makan hikmah makan satu dulang seperti mana yang kita bisa lihat dilakukan oleh jemaah-jemaah tabligh biasanya kita lihat ya. Jadi mungkin ada hikmah di sebaliknya Ustaz. Silakan. Baik, terima kasih yang Tuan dari Ismail. Cik Ismail daripada Temerloh. Haji Ismail. Ya. Jadi memang di dalam Islam ini yang pertama sekali bila kita nak makan, kita digalakkan untuk makan berjemaah. Bersama-sama, ya, ramai. Dan sangat digalakkan kalau kita boleh makan dalam satu dulang. Itu adalah di antara sunnah Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Cumanya, bagi yang tak biasa tu susah sikitlah. Rasa lain macam tu. Rasa lain macam je. Orang kata, ini dah bekas orang lain, dan sebagainya. Islam ni sebelum kita menganjurkan untuk makan bersama-sama, yang pertama sekali Islam sangat menitik beratkan kebersihan. Ya. Kemudian Islam sangat menjaga adab bila nak makan itu. Macam tadi kan hadis sebut, kita makan tempat bahagian kita. Bukan sampai kita menjajau atau orang kata tempat lain semua kita jelajahi. Jadi tata cara Islam itu bila makan berjamaah sudah cukup untuk menjaga kita agar kita tidak terlibat ataupun kita tidak terkena dengan perkara yang tidak sepatutnya. Justru itu segi cara makan. Kemudian segi membentuk sikap kita. Di mana bila kita makan berjemaah ini, kita tidak ada sikap mementingkan diri sendiri. Sikap itu kita boleh kikis. Ya. Yang kedua, kita dapat memenangkan sikap ego kita, sombong kita. Aku nak aku punya sendiri, aku nak dia lain menjadi VVIP, aku nak menjadi orang yang istimewa, kena layan semua untuk saya. Jadi bila kita makan sama-sama, maka kita ni dapat merendahkan diri kita untuk menjadi kita sama dengan orang lain. Makan makanan yang sama, kadang yang sedikit itu kongsi bersama. Dan itu juga yang sunnah Nabi supaya kita berkongsi dengan yang sedikit. Bila kita yang banyak tu lagilah kita mencukupi untuk dalam kita. Jadi
memang itu digalakkan dalam Islam untuk makan bersama-sama sebagaimana yang kita dengarlah selalu jemaah tabligh melakukan begitu. Itu di antara sunnah Nabi, dan saya sendiri di rumah pun kadang anak-anak makan sekali sama-sama. Kita hidupkan sunnah Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Namun kita ni kena jagalah kebersihan kita, kemudian cara kita makan, ya. Dan di situ sebenarnya bila kita makan bersama-sama, kita dapat menilai diri kita ni siapa, ya. Karakter kita bagaimana, sama ada kita orang yang pentingkan diri kita sendiri. Sebab bila makan ramai-ramai kan kita nampak, oh kita punya makan sama ada separuh ke 1/3 ke 1/2. Betul. Bila kita orang sama, oh kita juga fikir orang lain belum makan lagi, maka kita kena fikirkan orang lain. Jadi hikmah dia makan berjemaah akan membentuk sikap kita yang pertama menjadi orang yang bertimbang rasa, memikirkan juga orang lain, dapat merendahkan sikap sifat ego kita, dan yang keempatnya kita dapat memberikan diri kita ini orang yang prihatin terhadap orang lain. Banyak hikmah dia kan daripada makan. Banyak hikmah. Salah satunya adalah kita mengeratkan hubungan silaturahim dengan sahabat-sahabat kita. Tapi Ustaz, contoh dalam kita ni bila mana dalam tempoh PKPP ni lagi kan, kita masih lagi menjaga jarak. Jadi untuk makan dalam satu orang kata apa, pinggan dulang berjemaah beramai-ramai tu agak sukar sikit lah. Tapi mungkin ada satu benda yang kita tak dapat buat pada waktu itu, tak apa, nanti mungkin kita boleh lakukan kembali. Tapi Ustaz, saya nak tanya sikit berkenaan dengan kita nak bawa balik ke dalam keadaan di rumah makan bersama-sama. Kalau kita biasa tengok, kalau zaman dulu-dulu memang mak ayah kita, family memang akan titik beratkan bila mana dah siap makanan, selagi mana tak cukup koram orang kata ada ayah, ibu, alung, angah, acik cukup semua baru makan. Tapi zaman sekarang dia dah tak ada benda tu. Siapa yang lapar boleh pergi makan. Kan? Jadi mungkin ada komen sikit berkenaan dengan benda tu. Bukan sekadar cukup koram. Selagi mak ayah tak ada, jangan makan tunggu. Ya, betul. Jadi sebenarnya orang kata adab ataupun tata cara orang dulu-dulu ini dia mementingkan tentang pembentukan sikap. Betul. Ya, menghormati orang tua. Kemudian orang yang orang kata ayah itu sebagai ketua keluarga itu perlu diberikan tempat yang sepatutnya. Ya. Jadi situ ada konsep pembentukan sikap, akhlak, kepribadian pada anak-anak. Ya. Mungkin hari ini disebabkan kalau orang dulu mungkin taklah sibuk sangat. Betul. Masing-masing di rumah. Kalau kerja pun orang kata tak sebagaimana budaya kerja hari ini. Office hour. Mereka banyak ruang masa. Ya, betul. Jadi mereka boleh praktikan budaya tersebut, yang pastinya nak hidupkan sunnah Nabi itulah makan bersama-sama. Jadi bila makan bersama-sama, pastinya si ibu, si ayah ni akan ada sesuatu yang nak dikongsikan dengan anak-anak. Ya. Ini satu juga budaya yang perlu kita hidupkan. Sebab dia kalau ikut kebiasaan kita bila makan ni, kita tak boleh cakap-cakap. Senyap, fokus kepada makan. Itu terkadang orang kata tata cara etika kita makan kan, kena senyap, tak banyak bercakap, ya. Tapi sebenarnya dalam Islam ini kita digalakkan bila makan itu mulakan dengan kata-kata yang baik, ya. Dia kata makan itu bersama dengan kata-kata memuji Allah lebih baik daripada makan tapi senyap yang tidak ada apa-apa. Jadi situlah untuk kita nasihat-nasihat di antara satu sama lain. Itulah mungkin ada satu simbolik bila mana kita sentiasa makan dalam keadaan berjemaah, khususnya di rumah dan juga bersama sahabat-sahabat kita di luar. Sidang penonton, biasakan diri dengan norma hidup baharu dakwah. Biar Tanyalah Ustaz yang sampaikan. Berehat seketika, jangan ke mana-mana. Subhanallah, tahniah diucapkan kepada semua penonton yang masih setia menantikan seterusnya apa lagi yang kita nak sampaikan pada pagi ini bersama Tanyalah Ustaz, biar tahu jangan keliru tentang perbincangan kita adab makan. Kalau tadi banyak kita kongsikan, ingat kita bukan hanya kongsikan berkenaan dengan semasa makan sahaja, tetapi adab
untuk menyediakan makanan sebelum kita makan dan selepas kita makan. Kalau tadi kita dah bincang berkenaan dengan semasa makan, sebelum ada sedikit, tapi selepas belum lagi. Kita akan bawakan kepada anda sehingga ke penghujungnya adab makan, supaya bila mana kita habis menuntut Tanyalah Ustaz pada pagi ini, kita dapat sesuatu istilah dalam kehidupan kita, aku seorang yang berakhlak ketika makan. Baik, sidang penonton yang berbahagia dan dirahmati Allah, jom kita tinjau soalan seterusnya di Facebook Tanyalah Ustaz TV3 dari sahabat kita Tuan Razali Ali. Baik, soalannya, Assalamualaikum Ustaz. Soalan saya, kita orang Islam akan membaca bismillah apabila hendak makan atau melakukan sesuatu pekerjaan. Apakah hukumnya jika kita tidak membaca bismillah? Mohon penjelasan Ustaz. Terima kasih. Tanyalah Ustaz tetap di hati. Terima kasih Tuan Razali Ali. Soalan yang ditanyakan sesuai dengan hadis Nabi yang Ustaz kongsikan pada awal tadi berkenaan dengan samillah tadi. Ya ghulam samillah. Bagaimana Ustaz? Silakan. Okay, terima kasih pada Tuan Razali yang bertanya tentang hukum orang yang tak baca bismillah sebelum makan. Baik, sebelum saya nak kupas hukum yang tadi, saya nak tekankan kepada kita di mana Islam memang menggalakkan kita nak mulakan sesuatu itu kena baca bismillah. Kenapa perlu baca bismillah? Tak baca benda-benda lain? Sebab kita ni siapa? Cuba tengok diri kita. Kita adalah manusia yang dijadikan oleh Allah Subhanahu Wa Taala dan terlalu banyak nikmat yang Allah Taala beri kepada kita. Sehingga Allah Taala ingatkan kepada kita, wa in ta'udu ni'matallahi la tusuha. Sekiranya kita nak hitung nikmat Allah, kita tak boleh nak hitung, terlalu banyak. Sehingga dalam fasa COVID-19 ini pun yang kita rasa susah tu, rupanya disebabnya banyak hikmah kebaikan-kebaikan yang kita perolehi. Betul. Ya, kita rasa susah, kita tak boleh tu, ramai yang hilang pekerjaan dan sebagainya, tetapi yakin setiap sesuatu yang Allah Taala berikan kepada kita ada kebaikannya. Begitulah Islam mengalahkan kepada kita melalui lidah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, bila kita nak melakukan sesuatu mula dengan bismillah. Kullu amrin dhi balin la yubda bi bismillah fa huwa aqta. Setiap perkara yang dituntut oleh syarak untuk melakukannya tetapi tidak dimulakan dengan bismillah, fa huwa aqta, maka dia terputus. Maksudnya terputus dari barakah Allah Subhanahu wa taala. Jadi sebenarnya bila kita nak buat sesuatu, kita ingat Allah, itulah yang datangkan keberkatan dalam kehidupan kita. Sebab bila kita ingat Allah, kita takkan melakukan perkara yang Allah Ta'ala murkai. Kita tak akan buat perkara yang Allah Ta'ala tak suka. Tapi bila kita lupa Allah, itu yang kita buat macam-macam. Ya, betul. Ya? Kerana itulah, bila kita makan ini memang sunnahnya kita membaca bismillah. Sebagaimana hadis daripada Umar bin Abi Salamah tadi, ketika dia kecil itu, di riba Rasulullah SAW, ketika makan Nabi kata, Simillah, ya ghulam, simillah. Bacalah bismillah. Ya, sebut nama Allah. Ya, jadi itu menunjukkan bahawasanya sunat untuk kita makan baca bismillah. Ya, jadi kalau tak buat, maksudnya bila sunat lawannya makruh lah. Bila kita tak baca bismillah, hukumnya makruh, tidak digalakkan, tak berdosa. Sebab dalam hukum ni ada 5. Wajib, sunat, haram, makruh, harus. Ni kita faham konsep ni, insya-Allah mudah. Wajib ni mesti kena buat, kalau tak buat berdosa. Salahlah tu. Yang sunat ni memang kita sangat digalakkan oleh buat, tapi kalau tak buat tak berdosa. Inilah kita baca bismillah tu sunat. Tapi kalau tak buat artinya tak apalah, cuma kita rugilah, tak dapat orang kata anugerah daripada Allah Ta'ala. Yang haram ni memang suatu perkara yang tak boleh, tidak mesti kita tinggalkan. Tak boleh buat, kita buat berdosa lah. Salah. Allah Ta'ala murka. Yang makruh ni perkara yang tak sepatutnya kita buat, tapi kita buat juga. Tapi tidak dianggap berdosa. Cuma tak sepatutnya, tidak digalakkan. Jadi kalau tak baca bismillah ini hukumnya adalah makruh. Ya. Kalau terlupa macam mana Ustaz? Terlupa. Dah makan sedap sangat, Allah tadi tak baca bismillah. Maka kita disunatkan membaca bismillahi awwaluhu wa akhiruhu. Masa tengah-tengah kita baru teringat Allah Subhanahu wa taala, tak berterima kasih dengan Allah, maka kita baca bismillahi awwaluhu wa akhiruhu, dengan nama Allah pada permulaannya dan pada akhirnya. Kita nak habis dia dah. Jadi kita nak cover bismillah yang kita terlupa. Itulah hukum dia. Kalau tak buat, tak berdosa, tetapi kita tak dapat kebaikan daripada sunnah Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam bila nak makan baca bismillah. Dan bismillah ini insya-Allah ya kita akan selamat daripada
perkara-perkara yang membahayakan, mungkin ada racun, ya. Dan cantiknya lagi baca doa Bismillahilladzi la yadurru ma'asmi syai'un fil ardi wala fis sama'i wa huwas samiul alim. Dengan nama Allah yang tidak akan memberi mudarat di langit ataupun di bumi, Allah yang Maha mengetahui. Maka insya-Allah makanan yang kita makan itu sihat. Walaupun mungkin ada racun yang bagi sikit, Allah Taala selamatkan kita. Insya-Allah. Terima kasih Ustaz. Doa sebelum makan kan. Kan kita baca doa kan, bukan sekali bismillah. Allahumma barik lana fima razaqtana wa qina azabannar. Jadi bila minta kepada Allah, Allah Taala akan jaga kita, Allah Taala gerakan pada kita keberkatan dalam makan yang kita makan. Allahu Akbar, kan? Itu keberkatan bismillah tu hebat. Perkataan lafaz itu untuk dimulakan ketika mana hendak makan, khususnya perbincangan kita pada pagi ini. Dan Ustaz, kalau saya terfikir dan teringat bila Ustaz sampaikan berkenaan dengan hadis yang ulam sebentar tadi, ada 3. Yang pertama, mulakan dengan bismillah, makan dengan tangan kanan, dan betul, ambil yang dekat terlebih dahulu. Yang kedua tu Ustaz, makan dengan tangan kanan. Contoh ada sahabat kita yang dia ni memang kidal hakiki, memang kidal apa-apa dia buat dalam kehidupan dia memang kidal je kan. Tapi dia ni bila mana dia makan, gunakan tangan biasa, memang tangan kanan, tapi bila mana dia makan menggunakan sudu, dia menggunakan tangan kiri. Ini bakal kita jawab sebentar lagi. Kita akan berikan kepada anda dalam VT sebentar lagi. Bagaimana jawapannya? Sebentar lagi kita akan bawakan kepada anda. Tapi kita nak ambil dahulu soalan di Facebook dari sahabat kita. Baik, ditanyalah Ustaz TV3 daripada sahabat kita Puan Rahimah Saud. Apakah soalannya? Assalamualaikum Ustaz, ada 2 soalan di sini. Sekiranya keluarga saya menerima tetamu yang terdiri daripada 1 keluarga laki-laki dan perempuan, bagaimanakah sepatutnya kami menghidangkan hidangan mungkin bercampur semua untuk makan atau memisahkan kepada kumpulan laki-laki dan perempuan? Soalan yang kedua, adakah adab makan terbaik sekiranya keluarga saya menanti tetamu menjamah makan terlebih dahulu, barulah kami makan? Terima kasih Ustaz Dadai. Terima kasih juga Puan Rahimah Saud soalan yang ditanyakan. Jadi bagaimana Ustaz nak jawab? Nombor 1 ke nombor 2 dulu? Silakan Ustaz. Saya jawab nombor 1 dulu. Nombor 1 dulu. Ya. Jadi soalan pertama ni tentang bila kita dalam satu kenduri ke apa ya? Satu kenduri, satu suasana yang kita ada lelaki dan juga perempuan. Ya, Islam ni memang itulah satu agama yang cukup dengan adab dan tata cara untuk menjaga keharmonian, kemaslahatan dan mengelakkan daripada sebarang fitnah. Baik, bila kita ada tetamu yang berlainan jantina, memang Islam mengharamkan kepada kita untuk berlakunya percampuran bebas. Maksud percampuran bebas itu yang tidak ada kawalan, bercampur isteri seseorang, duduk sebelah suami orang, kadang jadi bersilang pula. Yang pencampuran bebas itu yang diharamkan dan dilarang di dalam Islam. Tetapi sekiranya di dalam rumah kita berlakunya mungkin percampuran yang tak dapat dielakkan, tetapi dalam keadaan yang terjaga, dalam keadaan lebih hormat. Suami seorang itu, pasangan itu duduk dengan pasangan dia, yang satu lagi duduk pasangan dia, yang lelaki berhadapan dengan lelaki, yang perempuan bersilang dan sebagainya. Di mana kita apabila kita boleh menjaga adab-adab pergaulan tadi, maka tak salah kita makan sekali. Tidak menjadi kesalahan, diharuskan. Tetapi sekiranya ada ruang khas yang lebih selesa bagi lelaki untuk makan lelaki, bagi wanita dengan wanita, itu adalah lebih baik. Contohnya bagi mungkin wanita yang memakai furdah, menutup muka dia, mungkin agak sukar bagi dia untuk makan di hadapan orang lain, nakkan sebagainya. Jadi di situlah Islam ini melihat keutamaan dia. Sekiranya tidak ada tempat lain, diharuskan untuk makan bersama dalam keadaan terkawal, tetapi sekiranya ada ruang yang lebih selesa, wanita dengan wanita, dengan laki-laki, maka itu adalah lebih baik. Itu cara kita melayan tetamu. Kemudian bila kita nak makan, siapa nak makan dulu? Siapa nak makan dulu? Tetamu dulu ataupun tuan rumah dulu? Kebiasaannya lah. Kebiasaan dia, kita akan bagi makan tetamu terlebih dahulu untuk memastikan makanan itu mencukupi bagi tetamu. Di sinilah adabnya kita untuk ikramud duyuf. Kita memuliakan tetamu dengan kita memberi makan. Namun,
Satu lagi sunnah yang perlu kita jaga ialah kita makan bersama. Ya, yang pertama kita muliakan tetamu, kita utamakan tetamu. Yang kedua kita sunnah kita ialah makan bersama. Jadi sebaiknya kita gabungkan dua. Kemudian ini kita muliakan tetamu dan ketika yang sama kita pun makan bersama supaya tetamu kadang dia tak rasa dia tu bersalah. Yang tuan rumah sibuk masak dia makan je kan. Dan sedangkan dia datang sambil makan itulah yang kita boleh bertanya khabar sambil kita orang kata berbincang, ya. Sebab kalau bincang tak ada apa-apa kadang kita pun menjadi terlalu formal, tidak ada kemesraan. Tapi makan itulah yang menunjukkan kemesraan. Tapi boleh je Ustaz, waktu kita makan tu kita bersembang sikit boleh. Sunnah Nabi Muhammad SAW ketika makan itulah Nabi akan bercakap dengan sahabat. Itu contohnya ketika Nabi SAW memberi tunjuk ajar kepada Umar ibn Abi Salamah ni. Ketika makan pun Nabi arahkan dia, tunjuk dia macam mana cara nak makan. Itu saya katakan pada tadi, mungkin ada sedikit perbezaan di antara pandang Islam. Ketika makan ni sama ada kita nak fokus pada makan, tak bercakap langsung ataupun bagaimana. Tapi sunnah Nabi SAW ketika kita makan, sebaiknya kita bercakap-cakap dengan keadaan yang penuh sopan dan menjadi keperluan. Dan tidak menjejaskan. Orang kata makan sampai ketika kita makan tu terkeluar balik makanan kita, itu tidak ada adabnya lah. Mungkin itu yang ditunjukkan oleh Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ya, sunat juga bila kita makan kita sambil bercakap, tapi bercakap benda yang baik dengan kita baca doa tadi sebelum dia, ataupun kita makan kita beri nasihat yang sekadar dan sesuai untuk waktu tersebut. Baik, terima kasih Ustaz. Wallahualam. Yang pertama tadi, kalau boleh asingkan dan kalau dapat menjaga segala adab-adabnya, tak apa, dibolehkan untuk makan bersama. Dan yang kedua tadi berkenaan dengan bagaimana tetamu dahulu atau tuan rumah terlebih dahulu. Tetapi yang lagi cantik kata Ustaz tadi, gabungkan keduanya, ambilkan dulu pada tetamu-tetamu yang hadir pada ketika itu dan seterusnya berikan kita makan bersama dengan tetamu-tetamu yang hadir ke rumah kita. Jadi sidang penonton yang berbahagia dan dirahmati Allah, kalau kita fikir kembali bagaimana kita bila makan selama ini, adakah kita beradab ataupun tidak, yang pasti kita dah adab sebaik mungkin, tetapi mungkin ada satu dua yang tertinggal dalam kehidupan kita. Tapi tak apa, hari ini kita akan berikan pencerahan yang terbaik kepada penonton-penonton supaya kita menjadi orang yang beradab ketika mana makan bersama dengan keluarga, sahabat ataupun bersendirian. Baik, kita nak berehat seketika, jangan ke mana-mana, kembali selepas ini bersama Tanyalah Ustaz, biar tahu jangan keliru. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma inna na'udzu bika minal barasi wal jununi wal judhami wa min sayyi'il asqam. Ya Allah, kami berlindung padamu daripada penyakit sopak, gila, kusta, dan penyakit-penyakit yang berbahaya. Terkadang segala benda kita jaga dalam kehidupan kita. Waktu kita memasak, waktu kita membasuh, waktu kita menghidangkan makanan. Tetapi ketika mana waktu nak memasukkan makanan itu ke dalam mulut, di situ terlupa untuk menjaga adabnya. Baca bismillah, makan dengan tangan kanan dan ambil yang lebih dekat terlebihlah utama. Baik, sedang penonton yang dirahmati Allah. Ustaz, okey. Ustaz Muhyiddin bersama dengan kita pada pagi ini, dan Ustaz, kita sempat menemu ramah seorang penonton kita untuk ambil apa yang dia nak tanya, soalan berkenaan dengan topik kita pada hari ini, adab makan. Jadi jom kita saksikan paparan soalan. Silakan. Assalamualaikum Ustaz. Menurut pandangan majoriti ulama, kita disunatkan untuk makan dengan menggunakan tangan kanan dan makruh jika menggunakan tangan kiri. Namun dalam beberapa situasi, contohnya ketika menikmati makanan barat seperti daging steak, kita akan menggunakan tangan kanan memegang pisau untuk memotong, manakala tangan kiri memegang garpu untuk suap ke dalam mulut. Jadi adakah ia makruh?
Mohon pencerahan Ustaz. Terima kasih. Alhamdulillah, terima kasih kepada sahabat kita yang bertanyakan soalan sebentar tadi. Betul juga Ustaz. Kadang-kadang kita pun terfikir bila mana kita makan menggunakan tangan, khususnya makan nasi apa semua kan, memang kita menggunakan tangan kanan untuk suap makanan itu ke dalam mulut. Tetapi bila mana kita makan pakai sudu Ustaz, macam saya sebutkan di awal tadi sebelum kita berehat, mungkin ada yang sahabat kita yang kidal hakiki dan juga macam kita sahabat kita sebut tadi makanan western katanya ya. Mungkin pisau di tangan kanan dan garpu di tangan kiri. Jadi disuap menggunakan tangan kiri. Jadi bagaimana keadaan itu Ustaz? Silakan. Okey, terima kasih. Baik, ni kita bincang tentang adab cara kita nak makan. Memang Nabi dah ajar pada kita dan itu adalah sunnah Nabi untuk kita makan menggunakan tangan kanan. Dan tangan itulah tangan yang kanan. Ya. Betul lah. Kalau sebelum mungkin kita nak makan guna tangan, makanlah guna tangan. Kerana apa? Bila kita makan guna tangan, yang pertama sekali kita akan jaga kebersihan tangan kita. Sebelum kita makan, kita basuh tangan. Dan sunat juga kita basuh tangan sebelum kita makan. Sebagaimana sunnah kita basuh tangan selepas kita makan. Yeah. Baik, situasinya pula kalaulah ketika itu kita tak makan guna tangan. Kita makan pula guna alat yang menggantikan tangan kita. Ya, betul. Gunakan sudu dan garpu. Saya tak masuk lagi jawapan dia kan. Belum. Sebelum tu lagi proses itu. Jadi hukum makan guna sudu garpu ni bagaimana hukum dia? Haram ke? Bagaimana? Saya katakan tadi yang sunnahnya kalau boleh guna tangan dah. Tapi kalau tak guna tangan pun boleh, tidak haram. Tidak menjadi satu kesalahan dosa yang besar. Ya. Tapi lebih baik guna tangan. Jadi bila kita ada pilihan, terkadang situasinya ialah memang agak mudah untuk makan menggunakan sudu dan garpu. Contohnya makan di tempat yang ramai orang, kita nak pergi tandas ataupun di tempat untuk membasuh tangan itu tidak ada kemudahan, maka lebih baik ketika itu kita guna sudu dan garpu. Sebab mungkin tangan kita tak sesuai, nak bersihkan, nak basuh kita tidak ada kemudahan. Maka guna sudu dan garpu itu juga diharuskan untuk menggunakan. Baik, bila sudu dan garpu pula, makanan pula kita terkadang situasinya, contoh makanan western, makanan barat tadi kan, daging panggang, steak dan sebagainya kan. Jadi kebiasaannya kita akan gunakan tangan kanan untuk memotong. Ya, sebab buat kerja kan kita biasa tangan kanan. Betul. Tangan kiri itu kita gunakan untuk menyuap dalam mulut kita. Jadi situlah berlakunya pertentangan di antara sunnah Nabi makan guna tangan kanan dengan kita memotong tangan kiri. Baik, persoalan berkaitan dengan kita menggunakan tangan kanan dan tangan kiri ini, baik, memang jumhurul ulama menyatakan bahawa makan menggunakan tangan kanan ini adalah hukumnya adalah sunat. Hukumnya sunat dan sunnah Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Sebab banyak hadis yang menceritakan tentang perlu kita makan dengan tangan kanan. Di antara hadis ialah daripada Aisyah di mana Nabi Muhammad SAW suka melakukan semua perkara menggunakan yang sebelah kanan. Ya, kerana Nabi SAW yu'jibuhu tayammun fi tanaqqulihi wa tarahulihi wa tuhuratihi. Nabi suka buat semua sebelah kanan ketika pakai kasut ke, ketika mulakan perjalanan ataupun kita nak mulakan proses bersuci, yang kita berwuduk pun semua kanan dulu. Memang itu di antara sunnah Nabi. Dan secara khusus tentang makan, Nabi menyebut idza akala ahadukum falyakul biyaminihi. Jadi siapa-siapa yang nak makan, makanlah dengan tangan kanan. Tapi ulama sepakat hukumnya adalah sunat, bukan wajib. Ya, justru itu sekiranya kita makan tangan kiri dengan tujuan kata alah ini bukan sunnah Nabi, kita memperlekehkan sunnah Nabi tangan kanan, itu hukumnya adalah haram. Tetapi kalau kita makan bukan kita niatnya untuk merendahkan ataupun membelengkan sunnah Nabi SAW, tetapi itu mungkin bagi dia kebiasaan dia, jadi hukumnya adalah tidak haram. Ya, cuma khilaful aula, lebih baik kita berusaha untuk menggunakan tangan kanan. Cuba ubah kebiasaan kita. Kalau biasa sebelah itu kalah. Cuma kita tak biasa potong guna tangan kiri. Kalau kita potong kanan, lepas tu tukarlah makan tangan kanan. Itu juga. Sebab Nabi memang sangat menitik beratkan untuk makan. Kerana satu ketika seorang sahabat ditegur kerana makan dengan tangan kiri, maka diberikan alasan dia tak biasa tangan kiri. Nabi ingatkan, sesungguhnya hanya kesombongan itu yang menghalang kamu untuk menggunakan tangan kanan. Allahu Akbar. Maksudnya kerana sikap kita, keegoan kita yang kita tak nak berubah, menyebabkan kita rasa sukar untuk
makan dengan guna tangan kanan. Macam kita lah sambil drive, kadang kita perlu makan. Mudahnya kita nak makan tangan kanan atau kiri kalau kita memandu. Mudahnya sebab tangan kiri. Sebab tangan kanan biasa kita akan pegang steering. Ya. Tapi kalau nak makan juga, berusahalah untuk tangan kanan. Ya, boleh. Cuma agak sukar dan tak biasa. Jadi kita biasakan yang betul supaya kita yang salah itu, yang menjadi kebiasaan itu kita dapat nak ubah. Ya. Jadi kesimpulannya bila kita makan guna garpu yang kita makan kanan, hukumnya tidak salah, tidak haram, tapi lebih baik kalau kita menggunakan tangan kanan, ya, dan kita berusahalah untuk menjadikan sunnah Nabi Muhammad SAW itu menjadi amalan kebiasaan kita dalam kita makan, walaupun kita agak sukar untuk mungkin mengubah dia. Faham tak? Itu jawapannya. Boleh Ustaz kan. Tapi kalau contoh orang itu memang dia, macam saya katakan di awal tadi, memang dia kidal, memang dia tak boleh langsung untuk tangan kiri. Ada yang macam itu ya. Mungkin kalau makan tangan kanan juga mungkin akan tumpah dan sebagainya. Kalau macam itu la yukallifullahu nafsan illa wusaha. Itu dimaafkan juga ataupun dia terpaksa juga untuk mengubah satu hari nanti. Maksudnya dia tak salah benda tu. Nak makan guna tangan kiri ni kan hukumnya orang kata tidak salah, bukan haram pun. Ya. Cuma lebih baik menggunakan tangan kanan. Kalau dah berusaha tak mampu juga, memang tak boleh. Kalau makan tangan kanan tu, makanan tu tak masuk mulut, masuk ke hidung pula. Ataupun jatuh. Di situ kan hukumnya tidak haram. Jadi Allah Ta'ala tidak membebankan sesuatu perkara, sekadar yang dia mampu. Jadi jangan risau. Ya, dia tidak bukan suatu kesalahan, bukan dosa, dan apabila kita tidak mampu untuk melakukan kerana keuzuran tertentu, maka ianya dimaafkan. Baik. Tuan-tuan dan puan, nampakkan dalam bab makan ini dia lebih kepada etika. Akhlak dia kaitan biasanya sama ada ianya sunat ataupun makruh je. Betul. Segi cara. Jadi jangan sampai kita terlibat dengan benda yang haram. Ya. Dan sebenarnya dalam Islam ni kalau benda yang haram terpaksa kena buat itu pun di sana ada rukhsah. Jangan rasa bersalah. Yang penting kita berusaha untuk amalkan sunnah Nabi. InsyaAllah. Bila kita berusaha, Allah Ta'ala akan mudahkan kehidupan kita. Betul. Bila kita berusaha, Allah Ta'ala akan mudahkan urusan kita. Baik, sidang penonton yang berbahagia dan dirahmati Allah, kita ada pemanggil di talian. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Dari Azrin dan Ustaz Muhyiddin Mokhtar. Saya Umar bin Abdul Majid dari Felda Cini Timur 3, Pekan Pahang. Assalamualaikum Ustaz dan Dai. Waalaikumsalam warahmatullahi. Ya, Tuan Umar Abdul Majid, apa khabar? Alhamdulillah wagas. Wajar ya. Jadi Dai pun wagas ya. Wagas. Apa soalan tuan? Ya Ustaz begini Ustaz ya. Kita sedia maklum Ustaz ya. Adab makan ini. Memanglah makan ni kalau dah lapar tu dia tak kira apa dah. Dia tak ingat benda dah Ustaz. Kadang-kadang dia ingat nak makan ni kerjanya. Jadi soalan saya begini Ustaz. Adakah di dalam agama kita adakah garis panduan yang ditentukan ataupun amalan-amalan sunnah yang boleh kita ikuti supaya kita ni tidak berlocoh sangat makan Ustaz? Kerana maklumlah perut lapar ni orang dah tak ingat benda dah Ustaz ya. Jadi adakah garis panduan ataupun amalan-amalan sunnah yang patut kita ikuti selain daripada macam Nabi dia makan dalam talam Ustaz. Ada yang kata dalam talam ni dah tak sesuai dah buat zaman sekarang ni. Jadi adakah yang perlu ataupun adakah yang benda-benda lain amalan sunnah yang patut kita ikuti supaya makan kita pun mendapat pahala kerana kita mengikut sunnah-sunnah Nabi sallallahu alaihi wasallam. Itu soalan saya Ustaz dan Dai. Terima kasih banyak Ustaz dan Dai. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi. Terima kasih Tuan Umar Abdul Majid. Soalan ditanyakan makan bila lapar memang tak ingat apa dah, katanya betul ni. Itu memang tak dapat dinafikan semua. Dan nak elakkan gelojoh mungkin ada sunnah-sunnah kata tuan sebentar tadi. Silakan Ustaz. Memang dalam adab makan ni banyak sunnah-sunnah yang boleh kita amalkan supaya kita tak nampak gelojoh. Betul. Ya. Kita ambil je lah adab ketika kita berbuka puasa. Bila kita makan, ketika berbuka puasa, apa adab dia? Yang pertama, ambil seteguk air dan juga makan buah kurma. Lepas tu solat dulu. Jadi sebenarnya itu mengajar kepada kita supaya kita tidak terlalu fokus kepada makanan. Faham. Jadi kita ambil makanan itu sekadar yang perlu. Jadi 30 hari kita dah biasakan dengan budaya tersebut. Eloklah kita amalkan dalam pemakanan seharian kita. Bila kita nak makan, yang pertama sekali kita tengoklah kita makan ni untuk apa.
Betul. Yang pertama sekali tadi saya dah sebutkan, kita makan ini untuk memenuhi keperluan tubuh badan kita supaya kita bertenaga dan kita mampu melakukan kerja-kerja ibadah dan kebaikan yang dituntut oleh Allah Subhanahu Wa Taala kepada kita. Jadi kalau itu jadi dalam minda ataupun mindset kita, ni istilah orang kita lah, ya, mindset kita makan ni sebagai keperluan, insya-Allah kita taklah terlalu gelojoh dan kita tak terlalu tamak kerana kita makan ikut keperluan tubuh badan kita, bukan kita nak penuhi tekak dan nafsu kita. Yang kedua, dalam Islam ni kita dikatakan sebelum kita makan kita kena baca doa. Bila kita baca doa ni, saya tak langsung kita dah orang kata lambatkan sikit, ya. Dan kita baca doa bukan sekadar baca bismillah aja, kita baca doa Allahumma barik lana fima razaqtana wa qina adzabannar. Dan doa ni kalau bolehlah tuan-tuan perempuan, kita faham makna dia. Kadang anak-anak kita baca doa kan diterjemahkan lagi dalam bahasa Melayu, ya Allah Tuhan kami, berkatilah rezeki yang kau berikan kepada kami dan pelihara kami daripada api neraka. Kita teringat neraka Allah Rabbi. Kita akan tersentak, kita akan sentuh, kita faham makna dia. Kita pun teringat lagi, aku hidup lagi ke tak? Makan ni macam mana? Ingat Allah Ta'ala, rezeki ni halal tidak? Tak jadi makan pula. Dia bukan dia makan, dia akan kita lebih berhati-hati. Ya, Berhati-hati dalam pemakanan yang kita nak makan, ya. Dan yang ketiga, kalau kita sunnah Nabi tadi kan, Nabi ajar kepada kita bila makan, kita makan tempat bahagian kita yang orang kata yang hampir dengan kita. Memberikan barang kepada kita, bahawasanya kita makan itu bukan kita nak ambil semua. Tetapi apa yang lebih dekat dengan kita, itulah keperluan yang kita perlukan di dalam kehidupan kita. Jadi insya-Allah, ya, saya katakan nak mudah, ikutlah adab kita nak berbuka itu yang boleh kita kawal diri kita supaya tidak makan terlalu kenyang, yang boleh memudaratkan kepada ibadah kita. Makan sedikit dulu, kita salat, lepas tu kita sambung makan. Biasanya bila kita dah makan sedikit, perut kita dah ada berisi sedikit kan? Ya, kita betul. Tak terlalu lapar. Bila tak terlalu lapar, maka kita boleh kawal nafsu kita. Betul, ingat, nafsu itu perlu dikawal. Bukan kita ikut nafsu. Biar nafsu itu ikut kita, pertimbangan akal dan juga rasional, petunjuk daripada iman dan hidayah daripada Allah Subhanahu Wa Taala. Allahu Akbar, kan. Kalau kita lihat bulan Ramadan bukan hanya saja mendidik kita untuk ibadat, Al-Quran, solat dan sebagainya, tetapi juga mendidik kita dalam bab makan, tak ya, supaya kita tidak gelojoh dalam makan dan ambil intipati dalam Ramadan itu, bahawa ketika mana kita nak makan, adab yang cukup penting. Baik, sudah penonton, ada soalan seterusnya di Facebook Tanyalah Ustaz TV3 dari sahabat kita Tuan Sairul Nizam. Assalamualaikum Ustaz. Semasa makan bersama atuk dan nenek, mereka berpesan jangan tukar-tukar tempat masa makan, nanti kahwin banyak. Wow. Adakah ia benar atau tidak? Mohon pencerahan Ustaz. Assalamualaikum. Dari Taiping, Perak. Terima kasih Tuan Sairul Nizam bertanyakan soalan. Jangan makan pinggan banyak ataupun pindah-pindah tempat pun. Boleh jadi juga ada yang kata pindah-pindah tempat dan sebagainya kan. Mungkin orang dulu-dulu punya istilah lah mungkin, ya. Tapi mungkin ada sesuatu saya nak berkatakan berkenaan dengan apa yang sahabat kita tanya. Silakan. Okay, terima kasih dari Azrin. Biasanya apa yang diutarakan dalam soalan itu adalah lebih kepada kebiasaan. Dan kebiasaan itu kalau yang baik, ya, dan tidak melibatkan kepercayaan yang salah, boleh kita amalkan. Ya. Kerana dalam hukum fiqh dia kata al-adatu muhakkamah. Kebiasaan amalan itu juga boleh mempengaruhi hukum yang ditetapkan. Ya. Cumanya bila dikaitkan, bila makan, segi makan tadi, ya, berubah-ubah tempat, mungkin tengok kepada keadaan. Tempat ni dah biasa ayah duduk, tiba-tiba anak pula ambil. Ya, mungkin yang ni kesesuaian lah. Jadi itu kemungkinan menjadi kebiasaan. Tetapi segi hukum ni tak salah lah. Kalau kita nak tukar tempat sana, tempat sini, yang penting dalam kehidupan kita itu tidak ada pihak yang rasa dia dipelekehkan ataupun dihina dan sebagainya. Dan sekali itu adalah satu cara bagaimana kita nak menghormati orang yang sepatutnya. Contohlah kan bila kita makan ada VVIP, biasanya kita akan memberikan tempat yang khas untuk dia. Cuba bayangkan kalau tempat yang kita khaskan itu kita duduk. Dia akan kita panggil apa ya? Segi protokol dia ataupun segi penyusunan itu mungkin menyulitkan, terganggu. Jadi boleh diamalkan, ya, sekali itu menjadi sesuatu yang baik dalam kehidupan, tetapi segi dikaitkan dengan
nanti kahwin 2-3 itu saya kurang setuju lah. Jadi itu orang kata kepercayaan yang tidak sepatutnya. Ya. Dan pada saya ada lebih baik sebenarnya sekiranya kita boleh bertukar-tukar tempat. Tidak ada satu hukum yang tetap di situ. Kerana bila kita bertukar tempat ni, kalau kita satu family, ya, kalaulah selama ni mungkin yang kita hadap adalah kalau saya suami, kita akan hadap kepada isteri kita biasa kat depan. Tapi bila kita tukar ni, kita menghadap anak kita, kita beri hati pada anak kita. Mungkin di sini kita nampak anak ni ada masalah sedikit situ. Jadi di situ akan membina kemesraan dan juga membina hubungan yang baik dan saling memahami di antara satu sama lain. Betul. Jadi situasinya kalau boleh bertukar dan situ ada kebaikan, maka itu adalah lebih baik. Ya, kerana tidak ada suatu peraturan yang tetap tak boleh ambil tempat orang lain, ya, ataupun tak boleh nak bertukar-tukar. Jadi tengok kepada apakah maslahah kebaikan yang akan kita perolehi sama ada kita statik duduk satu tempat yang tak dikhaskan ataupun mungkin kita boleh bertukar-tukar di tempat yang lain. Betul. Islam melihat kepada apakah kebaikan yang kita perolehi daripada amalan kehidupan kita. Betul. Dan saya mencelah sikit Ustaz. Mungkin yang Ustaz kongsikan seperti tadi, bila mana kita sebelum makan kita pindah. Mungkin hari Isnin ayah di hujung, hari Selasa ayah di hujung belah sana. Tapi mungkin juga ada dari sudut lain, mungkin sahabat kita bertanya ni mungkin dah makan, bila mana makan, sedang makan, berpindah. Asal makan kat dapur, makan sikit pindah depan TV pula. Kan? Mungkin yang itu Ustaz. Itu memang tak boleh. Itu memang tak boleh Ustaz. Ya, sebab Islam ni meletakkan sesuatu pada tempatnya. Betul. Tempat makan. Tempat beristirahat, tempat untuk orang kata nak bersama dengan orang kata bertamu, tetamu. Kerana di situlah kita bagaimana kita berdisiplin dengan sesuatu pada tempatnya. Jadi pada saya, kalaulah makan kejap di dapur, kejap depan TV, jadi dia tidak mempunyai peraturan dalam kehidupan dia. Itu sangat tidak digalakkan. Betul. Saya nak kongsikan sebenarnya saya dalam kehidupan saya, kadang anak-anak ni yang susun. Untuk meja tu kat mana? Hari ni ayah dekat sini, esok dekat sana. Kadang sebelah Umi, kadang sebelah anak dia. Cabut undi ke apa? Tak. Dia ada gelas masing-masing. Jadi kalau gelas kat sana, kita tengoklah gelas kita kat sana. Gitu. Tujuan dia ialah untuk masing-masing bertanggungjawab. Saya seronok juga macam tu. Jadi bila kadang kita terlupa bawa kan, ayah punya cawan tu, Sebab apa? Kita perlu tunjukkan kepada orang sekeliling kita, kita bertanggungjawab dengan apa yang kita lakukan. Jadi di samping itulah kita akan lebih rapat dengan setiap anak-anak kita. Mungkin kalau saya sebagai seorang ayah hanya duduk satu tempat, lepas tu yang lain duduk tempat tu juga. Jadi kita mungkin yang berada di hadapan kita, yang sebelah kita tak nampak. Tapi bila kita bertukar, mungkin seketika kita duduk sebelah anak kita, mungkin anak yang sulung, anak yang bongsu, anak yang tengah-tengah. Anak rasa kita ni layan anak kita secara sama. Kalau tidak, mungkin tengok kakak je sebelah ayah. Kita tak ada menimbulkan rasa tidak selesa, tak berhati anak-anak. Tengok banyak hikmahnya sebenarnya. Betul. Baik. Okey, terima kasih Ustaz berkenaan dengan apa yang kita bincangkan berkenaan dengan bagaimana tadi makan berpindah randa, dan mungkin Ustaz yang dikongsikan tadi mungkin untuk memberikan pesanan ataupun biasalah orang dulu-dulu kan dia bagi tahu sedikit bagi untuk kita menakut-nakutkan dan sebagainya. Katanya kalau makan pindah randah apa semua tu ni makan tukar-tukar pinggan kahwin banyak untuk menakutkan, tapi sebenarnya dia tak takut, dia suka. Rupa-rupanya makan pindah randah banyak kahwin katanya kan. Itu untuk sekadar mendidik sahaja. Tapi tidak ada apa-apa saya itu. Jadi mungkin ada juga ia sebagai kata-kata yang berlapik daripada orang tua tu. Mungkin ada beberapa ustaz yang mungkin ada cara lain untuk bagaimana nak menegur supaya tidak berpindah randah. Cara-cara berlapik ini mungkin salah satu benda yang lebih baik untuk menegur dalam keadaan direct terus. Orang Melayu ni lah orang yang bahasanya sangat halus. Dia bila nak berterus terang itu terkadang takut menyinggung perasaan, ada yang terasa dan sebagainya. Itu di antara keunikan dan kelebihan bangsa Melayu dan bahasa yang digunakan. Namun dalam keadaan tertentu, apabila kadang orang tidak memahami bahasa kinayah, bahasa yang berlapik ini, kita perlu berterus terang. Betul. Dan terkadang berterus terang itu lebih baik. Lebih baik. Kerana dia memahami apa yang kita maksudkan. Sebab kalau kita tidak terus terang, mungkin orang lain memahami maksud yang berbeza. Itulah kepentingan kita berkomunikasi. Khatibun nasa ala qadri uqulihi. Bila kita nak bercakap orang ni, tengok kemampuan dia. Kalau dia faham dengan cara bahasa yang berlapik, kita gunakan bahasa berlapik.
Kalaulah dia tak faham bahasa belapik, dah bertegur buat tak tahu je, kita gunakan bahasa terus terang. Tapi kena ada adabnya juga. Jangan di depan orang lain nak tegur, panggil bisik PM tepi. InsyaAllah. Allahu Akbar. PMT ya, PM tepi ya. Terima kasih Ustaz untuk pencerahan dengan persoalan yang ditanyakan sebentar tadi. Kata-kata yang berlapik untuk menegur sesama kita ketika mana menjaga adab makan. Sidang penonton yang berbahagia dan dirahmati Allah, sampai di sini kita di TV3 dan saksikan sambungan 30 minit di TV9. Teruskan menonton Tanyalah Ustaz, biar tahu jangan keliru. Alhamdulillah, terima kasih diucapkan kepada semua penonton setia Tanyalah Ustaz, biar tahu jangan keliru, masih bersama untuk sambungan 30 minit di TV9. Teruskan perbincangan untuk topik adab makan untuk kita bawakan pada hari ini. Mudah-mudahan kita dapat sesuatu manfaat. Jangan lupa catat untuk sama-sama kita sebarkan manfaat kepada semua sahabat-sahabat kita yang menonton, dan juga mungkin ada yang tak berkesempatan untuk menonton pada pagi ini. Catat nota dan berikan pencerahan kepada mereka, sebarkan. Baik, sedang penonton yang berbahagia dan dirahmati Allah, jom kita terus ambil soalan dari Facebook Tanyalah Ustaz TV3 dari sahabat kita Puan Kasih Nurul Shah. Baik, Assalamualaikum Ustaz dan Dai serta warga kerja Tanyalah Ustaz, biar tahu jangan keliru. Zaman yang serba moden dan canggih sekarang, adab makan kurang diamalkan. Bagaimana cara yang terbaik untuk kita istiqamah dalam adab makan? Mohon pencerahan Ustaz. Terima kasih. Terima kasih juga Kasih Nurul Shah soalan yang ditanyakan. Jadi bagaimana Ustaz? Katanya zaman serba moden ni mungkin kita dah terlepas pandang tentang adab makan. Jadi mungkin bagaimana nak ingatkan kembali dan terus istiqamah, dan mungkin nak menasihati juga sahabat-sahabat kita yang terlupa cara untuk makan dengan beradab. Silakan. Okey, terima kasih Dai Azrin. Yeah. Memang dalam kehidupan ni, kita bila dah fokus kita kepada sesuatu perkara, kita kadang terlupa perkara yang lain. Betul. Memang tak nafikan kehidupan kita ni, yang pertama kita fokus tentang kehidupan. Yang kedua, kadang kita tak lupa daripada gadget kita. Kat mana-mana pun, itulah telefon ni. Dia tak boleh nak tinggal kat mana pun. Jadi terkadang bila kita terlalu asyik dengan tu, bila nak makan sambil tunggu hidangan, telefon pun di tangan juga. Akhirnya dah sampai tu terus dimakan. Jadi budaya kita sebenarnya terkadang mempengaruhi kita tentang hubungan kita dengan Allah Subhanahu Wa Taala. Justru itu dalam kita mengurus kehidupan kita, Nabi sebut khairul umuri awsatuha. Allah. Ya, dan kehidupan kita sebaik-baiknya kita jangan bersederhana, jangan keterlaluan. Ya. Jangan pula tak ambil tak kisah langsung. Samalah juga dengan adab makan ni, memang terkadang kita terlupa. Jadi macam mana kita nak istiqamah? Yang pertama, kita kena ada ilmu dulu. Bila kita ada ilmu, boleh kita tahu kepentingan dia. Contoh, kita tahu bila adab makan ni sangat penting. Yang pertama ialah peribadi kita, kepribadian kita. Yang kedua, kita nak ingat sunnah Rasulullah SAW. Bila kita ikut sunnah, pasti di sana ada kebaikan. Sebab Nabi pun ingatkan dalam sebuah hadis, walaupun hadis tidak kuat, Nabi sebut, man tamassaka bi sunnati inda fasadi ummati falahu mi'atu ajri syahidin. Siapa yang berpegang dengan sunnah aku di saat umat aku rosak ketika itu, maka Nabi kata dia dapat pahala 100 orang yang mati syahid. Nak ceritakan kelebihan apabila kita berpegang sunnah Nabi, kerana apa yang Nabi lakukan itu pastinya sesuatu yang terbaik, kerana Nabi itu melakukan sesuatu bukan daripada pemikiran dia, tetapi daripada Allah Subhanahu Wa Taala. Itu yang kedua. Yang ketiga, tuan-tuan dan puan, kita ni manusia. Memang manusia sifatnya pelupa. Ya. Kita memang sebab pelupa. Jadi sebab itulah kita perlu rendahkan diri kita. Apabila ada kawan tegur kita, kita ucapkan terima kasih. Kau lupa baca bismillah tadi. Allah, terima kasih ingatkan kau ya. Bismillah awwaluhu wa akhiruhu. Jangan pula berasa hati kawan tegur. Jadi situ menjadikan diri kita ini sedia untuk ditegur. Bila kita, orang kenal kita ni orang yang orang kata mesra teguran, orang pun tak rasa bersalah.
tak rasa orang kata bukan nak tegur dia. Kalau tegur tak apa, dia tak akan ambil hati. Tapi kalau kita ni jenisnya yang tak boleh nak ditegur. Dia tegur tu melenting. Macam lah, kau pandai sangat. Kau pun lebih kurang macam aku juga. Situ susahlah. Betul. Jadi kita susah nak istiqamah di dalam amalan kita. Jadi samalah dalam korban kita di rumah. Ya. Kalau di rumah tu kadang kita terlupa isteri tegur kita, kita ucapkan terima kasih. Hatta kalau anak-anak kita yang tegur, ayah makan tu tengok ada lah kat situ. Oh tak perasan, terima kasih ya. Jangan marah pula. Jadi kalau ditegur, jadi bila kita tidak sedia untuk ditegur, itu di antara sebab kita sukar untuk istiqamah di dalam kita mengamalkan sunnah Nabi Muhammad SAW dalam, bukan semua kan lah, dalam makanan pun ya, dalam perkara lain pun sama. Kerana konsepnya Islam itu memang dia, orang kata kita ni diminta untuk sentiasa berlapang dada, menerima teguran, menerima nasihat, pandangan daripada orang lain. Baik, terima kasih Ustaz. Tadi bila mana Ustaz sebut bila mana nak makan tu dia tak boleh lekang dengan telefon. Saya teringat Ustaz, bila mana kita zaman media sosial pada hari ni, bila mana dah siap masak, nak makan, kita akan ambil gambar terlebih dahulu. Itu wajib, dia kata ambil gambar dulu dan disebarkan kepada semua sahabat-sahabat. Saya makan ni hari ni, saya makan ni hari ni, tengah hari saya makan ni. Jadi dalam keadaan ini Ustaz, adakah dia boleh menyinggung perasaan orang lain ataupun bagaimana keadaan ini Ustaz? Mungkin Ustaz ada sedikit pendapat berkenaan dengan situasi ini. Silakan. Baik, bila kita banyak adab kita bermasyarakat. Adab bermasyarakat. Baik, tuan-tuan perempuan, dalam adab kita bila kita ada sesuatu, orang nampak kita digalakkan untuk kita memberi. Contohlah kita balik, kita ada buah tangan yang kita bawa. Jiran kita nampak, kita sunatkan kita berikan sedikit kepada jiran kita. Itu memang perkara sunnah yang digalakkan kepada kita. Ya. Jadi bila kita tidak bersedia untuk memberikan kepada orang lain, jadi terkadang dia boleh itulah memberikan satu persepsi orang-orang yang tidak berada. Betul. Aku nak makan susah kau macam ni makan. Tunjuk je kan. Kadang bukan so, kadang siap dengan hidangan yang pelbagai, dengan keadaan yang mewah. Betul. Ya. Jadi tidak digalakkan. Dan terkadang sekiranya ini boleh menunjukkan kita riak, nak tunjukkan kelebihan yang ada pada kita, ini hukumnya menjadi haram lah. Ya. Tapi kalau kita berniaga, tak ada masalah saya. Kita kena buat lah sebab itu orang kata barang yang kita nak jual. Betul. Jadi hari ni masak ni, jadi siapa nak tempah, nak order boleh. Macam hari ni kan kita masuk musim PKP kan. Jadi memang kita kena tunjukkan makanan yang kita masak untuk orang lain membeli. Jadi asasnya, apakah tujuan kita nak kongsikan di laman sosial kita? Betul. Kalau sekadar menunjuk-nunjuk tu baik, tak payahlah. Tapi kalau di sana ada kebaikan ataupun pengajaran yang boleh dilakukan, contoh dia gambar tu sebagai hiasan, tetapi yang penting caption kat atas tu. Yang ambil pelajaran tu. Itu dibenarkan, insya-Allah. Insya-Allah. Terima kasih Ustaz untuk pencerahan berkenaan dengan soalan bagaimana tadi post gambar makanan. Apakah tujuannya, untuk menunjuk, untuk menjual ataupun untuk berkongsi sesuatu resepi? Itu patut dilihat dahulu sebelum kita berkata apa-apa. Baik, kita ada soalan di WhatsApp. Tanyalah Ustaz dari sahabat kita yang bertanyakan soalan. Assalamualaikum Ustaz Da'i. Baik, saya ada terbaca katanya tentang adab-adab seseorang pelajar itu tidak berbicara ketika makan. Di samping itu, saya juga diberitahu oleh guru saya bahawa berbual-bual bersama ahli keluarga ketika makan adalah sebahagian dari sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kerana orang kafir, mereka tidak berbual-bual ketika makan. Malah mereka memperdengarkan bunyi-bunyian sudu yang dikenakan dengan pinggan. Mohon pencerahan Ustaz. Terima kasih. Terima kasih juga kepada sahabat kita yang bertanyakan soalan berkenaan dengan berbual-bual ketika makan dan bunyi-bunyian sudu, cawan, gerpu terkena pinggan itu adalah katanya tadi orang kafir yang lakukan. Jadi bagaimana Ustaz? Silakan. Terima kasih. Bertanya berkaitan dengan kita makan ni, elok kita diam ke ataupun kita ada sedikit bualan, ada sedikit perbualan, percakapan ya. Jadi tadi asalnya pada awal saya dah sebut ya, Imam Ahmad bin Hanbal ada menyebutkan, dia kata aklun wa hamdun khairun min aklin wa samtin. Ya, maksudnya bila kita makan ni, kita bercakap dengan kita memuji Allah Subhanahu Wa Taala. Itu kita akan baca dengan alhamdulillah ataupun maksud di sini ialah perkara-perkara yang ada kebaikan. Kerana bila kita memuji Allah Subhanahu Wa Taala, artinya di sana ada kebaikan. Dan benda yang sama juga apabila kita berbicara itu ada kebaikan yang kembali kepada kita, itu lebih baik daripada
aklin wa samtin, makan ni tapi senyap, tak berkata apa-apa. Jadi di sini saya nyatakan bahawasanya tengok kepada keadaan. Ya. Sekiranya ketika makan itu kita bercakap sehingga mengganggu ataupun menyakiti orang lain dan situasi itu memang tidak sesuai, maka seelok-eloknya janganlah bercakap-cakap. Ya. Tapi kalau sesama ahli keluarga, dan situlah ruang yang sesuai untuk kita membina kemesraan, mungkin di situlah waktu ada gurauan yang dalam keadaan yang baik, maka itu dilakukan sebagaimana sunnah Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ya, terkadang kita lah sebagai ahli keluarga, waktu itulah kita bersama. Yang lain semua sibuk. Ya. Waktu makan tu bersama, kita bertanya khabar, takkan masa kita nak mengusik, bergurau, menunjukkan kemesraan, maka tidak ada salahnya. Kalau yang pertama tadi, yang tidak boleh bercakap-cakap, tengok keadaan. Ya, sesuai ataupun tidak. Jadi mungkin sahabat kita tu memang tidak bersedia. Memang tak dibenarkan untuk bercakap-cakap. Contoh dia lah kan, satu majlis kan. Jadi cakap dengan sekadar keperluan berbizik, tanya khabar dan sebagainya. Dan terkadang tengok juga kesediaan kawan kita. Mungkin dia terlalu fokus, nak cepat, kita sembang pula. Jadi orang kata, tengoklah apakah maslahah kebaikan yang ada ketika itu, sekiranya ianya mendatangkan kebaikan dan tidak melanggar perkara-perkara yang dilarang Islam, maka buatlah. Maslahah kita jadikan sebagai asas untuk kita melakukan perkara yang baik. Wallahualam. Terima kasih Ustaz. Kan boleh bersembang-sembang, boleh bercakap-cakap bersama ahli keluarga, tetapi jangan berlebih-lebihan sehingga mengganggu pula ketika waktu makan. Baik, sidang penonton yang dirahmati Allah, terus jaga penjarakan sosial dan jaga kebersihan. Biasakan diri dengan norma hidup baharu. Dakwah biar tanyalah Ustaz yang sampaikan. Biar tahu jangan keliru. Berehat seketika. Ketika makan, pastikan perut dibahagi pada 3 bahagian. 1/3 untuk makan, 1/3 untuk angin dan 1/3 untuk minum. Bahagikan kepada 3, barulah makanan itu cantik masuk dan tidak senak ketika mana setelah kita makan, kerana cukup bahagian 1/3, 1/3 dan 1/3. Itu pesanan dari Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Baik, jom kita teruskan perbincangan kita pada pagi ini. Kita nak ambil soalan seterusnya dari sahabat kita di WhatsApp. Tanyalah Ustaz dari sahabat kita. Baik, apakah soalannya? Mari kita tinjau. Assalamualaikum Ustaz. Ada 2 soalan. Yang pertama, mengapakah kita mesti duduk ketika makan atau minum? Dan soalan yang kedua, adakah kebaikan dari segi saintifik untuk duduk ketika makan atau minum? Terima kasih yang bertanyakan soalan dan kita serahkan kepada Ustaz untuk pencerahannya Ustaz. Hikmah di sebalik kita makan dan minum, duduk ketika itu. Silakan. Okey, terima kasih. Baik, bila kita makan minum, di antara adab yang kita jaga, kita disunatkan untuk makan dengan duduk. Itu pun menjadi budaya kita. Ya, makan kena duduk. Ya. Namun segi hukum ni, kita tahu bila kita tak boleh nak duduk dan tidak ada ruang untuk duduk, tak salah untuk kita makan berdiri. Cumanya bila kita nak bincang secara saintifik, ya ini kena pakar pemakanan lah. Tapi secara logiknya beginilah, mudah kita orang biasa kan, orang kata layman kan. Ya, bila kita makan berdiri, ruang perut kita dia terbuka luas. Menyebabkan kita untuk memenuhi ataupun kita rasa kenyang tu dia lambat dan memungkinkan kita untuk makan banyak. Berdiri cepat kenyang tak?
Sebenarnya Boleh kalau jadi, makan boleh jadi. berdiri ni dia lambat kenyang. Ya, lambat kenyang. Tapi bila kita duduk, perut kita akan terhimpit. Ya. Bila terhimpit tu, maka ruang untuk makanan tu akan menjadi sempit. Faham. Jadi kemakanan yang diperlukan oleh perut itu menjadi lebih kurang. Jadi rasa kenyang tu mungkin lebih cepat untuk kita berhenti. Faham. Sedangkan kita memang kalau boleh ni, sebelum kita rasa kenyang kita kena berhenti dulu. Jadi hikmahnya ialah supaya kita ini tidak terlalu mengambil makanan terlalu banyak. Ya, dalam Islam ya, mengambil makanan terlalu banyak ni memang tidak digalakkan. Nabi pun sebut ya, tempat yang tidak ada satu tempat yang dipenuhi oleh manusia yang lebih buruk daripada perut. Kerana perut adalah punca segala penyakit. Ya. Imam Ghazali pun menyebutkan apabila perut kita dipenuhi dengan makanan, maka tubuh badan kita kenyang, otak kita akan jadi lembab untuk menerima hikmah. Bila kita dah kenyang, badan kita seberat untuk melakukan ibadah. Dan memang perut inilah punca ataupun segala bentuk penyakit ini bermula daripada makanan yang kita ambil daripada perut. Dalam Islam pun ya, untuk mencegah penyakit itu lebih baik daripada kita mengubati penyakit kan. Kita terkenal dengan sakit kencing manis, darah tinggi, apa lagi? Buah pinggang. Jadi semua itu adalah disebabkan cara kita makan, ya, bentuk makanan yang kita ambil. Itulah hikmahnya. Memang secara saintifik ni, kalau apa saja dalam Islam mungkin kita tak tahu, di sana pasti ada kebaikan. Kerana Allah SWT tidak melarang sesuatu perkara melainkan ada kebaikan kepadanya, dan Allah Taala tidak mewajibkan sesuatu perkara melainkan di sana ada maslahah yang akan kembali kepada manusia. Jadi cara mudah tadi, bila kita makan duduk ni, memang kita biasanya akan lebih kurang makanan yang kita perlukan dibandingkan dengan kita berdiri lah. Ya. Allahu Akbar. Terima kasih Ustaz. Tapi minum air zam-zam boleh Ustaz berdiri? Ya. Itu kata di sunnah. Di antara sunnah bila kita minum zam-zam itu ialah kita berdiri dan kita berdoa. Untuk apa kita minum air zam-zam, ya. Jadi maksudnya sunnah ni kan, dia tidak suatu keadaan yang sama, tapi melihat kepada keadaan dan tempat yang tertentu. Jadi kalau minum air zam-zam, kita disunatkan untuk berdiri. Tapi untuk yang biasa-biasa, kita disunatkan untuk duduk. Tapi kalau tidak tempat duduk, berdiri pun tidak ada menjadi satu kesalahan. Tapi ialah kita nakkan kebaikan kan. Walaupun sunat kan, buat tak salah, janganlah pula kita rugi kan. Rugi tak dapat anugerah kebaikan daripada sunnah Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Baik, terima kasih Ustaz. Jadi mungkin ada kita juga yang terlepas pandang Ustaz berkenaan dengan adab makan. Ini mungkin kita nampak yang kita sendiri dengan orang lain, tetapi juga kita dengan makanan juga ada adab juga. Dan yang kita terlepas pandang Ustaz kadang-kadang adalah kita mencela makanan. Bila mana kita makan tak sedap, kita cela. Bila mana masin terlebih, kita cela. Dan ada yang sampai-sampai makanan dicela, orang yang masak pun dia cela. Jadi mungkin Ustaz ada sedikit kata-kata untuk disampaikan ataupun komen berkenaan dengan mencela makanan Ustaz. Dan juga apa hukumnya Ustaz? Silakan. Okey. Terima kasih dari ini. Berkaitan dengan kita mencela ataupun kita orang kata komen. Tapi komen yang negatif. Jadi secara umumnya pun orang tak suka. Bila apa yang manusia tak suka, biasanya Allah Ta'ala pun tak suka. Ya, sebab itu fitrah manusia dia suka kepada yang baik. Justru itu, ya, tuan-tuan puan-puan dimati Allah Subhanahu Wa Ta'ala, apabila kita berhadapan dengan satu hidangan, ya, yang mungkin tidak menempati selera kita, sebab kita high taste ni, selera kita tinggi kan. Kalau cukup ni, 3 rasa tu ada. Manisnya ada, masinnya ada, masamnya ada, tambah lagi pedasnya lah. Jadi bila kita memikirkan ideal dalam makanan kita, terkadang kita menjadi hamba kepada makanan. Kita nak penuhi apa yang kita rasa kita. Memanglah kalau jadi chef ni, dia kena cerewet lah. Dia tahu makanan sebab dia hidangkan yang terbaik. Ya. Tetapi kita sebagai orang yang dihidangkan tadi, apa yang adab yang Nabi SAW ajar kepada kita. Ya. Jadi diriwayatkan daripada Aisyah radhiyallahu anha, bahawa Nabi SAW, hadis ini daripada Abu Hurairah, ya, ma'aba Rasulullah SAW ta'aman qattun. Rasulullah SAW tidak pernah mencela ataupun berkata tak baik pada makanan. Iza ishtaha syai'an akalahu. Bila Nabi suka satu makan, dia akan makan.
Wa in karihahu tarakahu. Tapi kalau Nabi tak suka, dia akan tinggalkan. Tapi tak kata apa, tak mencela. Jadi inilah adab yang perlu kita jaga bila kita dihidangkan makanan. Ini senario biasa yang berlaku apabila kita tempah makanan di kedai contoh dia. Tiba-tiba makanan yang dihidangkan itu mungkin tak berapa sedap. Mungkin tak sepatutnya, contoh kita order yang kurang pedas, tiba-tiba terlalu pedas. Jadi macam mana kita nak buat? Yang pertama sekali, jangan mencela makanan, jangan mencela orang yang masak. Kau ni tak tahu masak ke? Kalau macam dia buka kedai. Kadang dia pun tersilap juga kan. Terlupa dah bubuh garam ke belum, terbubuh lagi. Cakap dengan cara baik. Bang, jadi ni rasanya terlalu pedas, saya tak boleh makan lah. Macam mana ya? Biasanya orang kedai, orang kata penyedia makanan pun dia akan bersikap cara baik. Oh tak apa, saya gantikan yang lain. Ambil lain. Sebab kita cara baik. Tapi kalau kita marah-marah, agak-agak dia akan dibuat lagi marah lagi kan. Jadi tak mendatangkan kebaikan. Ya. Sama juga dengan kita dalam rumah kita, dalam keluarga kita. Jadi apa-apa makanan yang disediakan oleh ahli keluarga kita, pasangan kita, kita hargailah. Sebab nak menyediakan makanan itu satu usaha. Penat sebenarnya. Kalau di rumah masak tu memang penat. Jadi hargailah apa sahaja makanan yang diberikan kepada mereka. Kalaulah umpamanya termasin ke, terpedas ke dan sebagainya, cakap dengan cara yang baik. Ya. Tegur cara yang baik. Hargai dulu usaha dia memasak. Tapi kalau kurang masak, ada masak tu kurang sedap, kita bagi tahu. Ya, rasanya kurang sikit lah, kurang garam. Jadi akan datang kita masak sama-sama. Yang kita pandai masakkan cedera sebelum dihidangkan, cuba rasa dulu semua kita makan. Oh tambah lagi. Jadi nampak kita harmoni. Betul. Tapi kalaulah kita asyik duk komplain ni je, kau ni tak pandai masak ke? Kerja apa? Orang kata bembibir tak habis-habis. Lain kali apa? Kau masak sedikit lah. Aku bukan kerja tukang masak. Itu contoh dia kan. Jadi mudah-mudahan itu memberi gambaran kepada kita lah. Perlunya kita satu budaya komunikasi yang baik, dan di antara adab kita makan itulah kita bila ada apa ni makanan yang hadapi, kalau kita tak suka, tak makan, kita hargai. Ya, jangan komplain, jangan cerca dia. Apatah lagi orang yang menyedia. Hargailah kerja baik yang mereka lakukan. Betul, jangan cela, hargailah mereka yang menyediakan makanan walaupun ada sedikit termasa, masin, manis dan sebagainya. Itu mungkin kesilapan sedikit sahaja. Masa lain mungkin dapat diperbaiki. Jangan cela, teruskan memuji. Baik, sidang penonton yang berbahagia dan dirahmati Allah, kita sampai kesimpulan untuk perbincangan kita pada pagi ini. Cepat masa berlalu, sedar tak sedar, sudah pun di penghujung rancangan Tanyalah Ustaz, biar tahu jangan keliru. Jadi saya nak serahkan kepada Ustaz untuk buat kesimpulan dan berikan nota penting untuk penonton kita berkenaan dengan adab makan. Silakan. Terima kasih Nazrin. Tuan-tuan puan-puan mati Allah Subhanahu Wa Taala, satu perkara yang kita perlu ingat, hidup kita di dunia ini adalah kita sebagai khalifah Allah. Dan kita perlu mengurus kehidupan ini dengan cara yang terbaik. Bagaimana kita nak mengurus cara yang terbaik? Ikutlah sunnah Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Di dalam pemakanan ini yang sangat perlu kita fahami, kita hidup ini adalah untuk melakukan amal ibadah, kerja buat kita, dan makan itu adalah satu keperluan untuk memenuhi keperluan kita. Bukan kita hidup untuk makan, kerana persepsi ini akan menentukan tindakan dan cara kita makan dan sebagainya. Dan tuan-tuan puan-puan yang sangat penting, kita ikutlah sunnah Nabi Muhammad SAW. Bila kita nak makan, mulakanlah dengan Bismillah. Sebelum kita makan, kita ingat rezeki itu rezeki yang halal lagi baik. Kerana itu akan menjejaskan kehidupan kita sama di dunia ataupun di akhirat. Kemudian dalam adab-adab ketika kita makan itu, kita kena jaga. Supaya kita ini menjadi orang yang terbaik. Kerana baiknya kita lihat segi akhlak kita. Kemudian selepas makan, kita kena bersyukur kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Kerana itulah kita kena baca doa selepas makan. Alhamdulillahillazi at'amana wa saqana wa ja'alana minal muslimin. Dan kalaulah ada orang yang memberi makan kepada kita, dia belanja kita, sekarang ni dah musim membelanja lah kan raya kan. Kita doakan juga orang yang memberi makan kepada kita. Allahumma at'imman at'amana wasqi man saqana. Ya Allah, kau boleh makan kepada orang yang memberi makan kepada aku dan beri minum kepada orang yang beri minum. Maksudnya kita minta supaya rezeki dia lebih bertambah. Dan itu memang disunatkan untuk kita melakukan. Dan terakhir sekali, tuan-tuan puan-puan Allah Subhanahu Wa Taala, kita mohon semoga Allah Subhanahu Wa Taala
memberikan hidayah kepada kita untuk terus beramal dengan sunnah Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dan sunnah itu akan membawa kita kepada berjumpa dengan Rasulullah SAW di akhirat nanti. Wallahu a'lam. Dan kita minta Ustaz untuk pimpin doa penutup untuk pagi ini Ustaz. Silakan. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Hamdan syakirin hamdan yuwafi ni'amahu wa yukafi'u mazidah. يا ربنا لك الحمد كما ينبغي لجلال وجهك وعظيم سلطانك. آمين. اللهم أعنا على ذكرك وشكرك وحسن عبادتك. آمين. اللهم إنا نسألك رضاك والجنة ونعوذ بك من سخطك والنار. آمين. اللهم عافنا في بدننا، اللهم عافنا في سمعنا، اللهم عافنا في بصرنا، اللهم ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. Ya Allah, Tuhan kami, Kau berkatilah hidup kami, Ya Allah. Amin. Ya Allah, Tuhan kami, Kau beri kesehatan kepada kami, Ya Allah. Amin. Ya Allah, ya Tuhan kami, Kau selamatkanlah kami daripada wabak yang membahayakan kepada kami, Ya Allah. Amin. Kau berikanlah kesejahteraan kepada seluruh umat manusia, Malaysia dan seluruh dunia, Ya Allah. Amin. Wassallallahu ala sayyidina Muhammadin nabiyil ummi wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Walhamdulillahi rabbil alamin. Taqabbalallahu minkum. Inna minkum taqabbal ya karim. Amin ya rabbal alamin. Terima kasih diucapkan kepada Ustaz untuk pencerahan dan untuk nota penting untuk kita pada hari ini tentang adab makan. Dan terima kasih juga diucapkan kepada semua penonton setia Tanyalah Ustaz. Dan jangan lupa esok saudara, apa sahaja yang kita lakukan di dunia akan ditimbang di akhirat. Jika berat timbangan ke arah yang buruk, maka neraka adalah tempat dan balasannya. Nantikan Tanyalah Ustaz esok 14 Jun dengan tajuknya Ciri-Ciri Neraka bersama Al-Fadil Ustaz Ervino Johari dan Da'i Aiman. Teruskan menonton Tanyalah Ustaz, biar tahu jangan keliru. Sekian, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.